Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung Sayyidina Muhammad, kisah berkenaan dengan kehidupan mulia Tuan Guru Haji Rifai bin Haji Ya'qub rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat bulan kelahiran Nabi SAW, kita membicarakan tentang pewaris Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Berkenaan dengan kisah Tuan Guru Haji Rifai, Allahumma salli ala Muhammad, banyak, tetapi insya-Allah pada malam ini kita akan kongsi setakat yang kita sempat insya-Allah. Yang pertama sekali, kisah berkenaan dengan Sayyidina Muhammad. Tuan Guru Haji Rifai dia sangat berakhlak mulia dalam berdepan dengan orang yang datang komplain, komen ataupun debat. Sayyidina Muhammad. Tuan Guru Haji Rifai rahimahullahu taala, Allahumma salli Muhammad, siapa saja yang main debat dengan dia, dia akan balas dengan baik. Allahumma salli Muhammad. Kadang-kadang di pondok ni ada anak-anak murid yang depa ini daripada pelbagai latar belakang. Kadang-kadang ada yang pahaman yang lain sikit maksudnya. Tetapi setiap kali depa condemn atau komen, kata Tok Guru akan, Tuan Guru Rifai ini dia akan bertindak dan juga bersikap dengan sikap yang penuh mulia. Allah salli Muhammad. Okey. Allah salli Muhammad. Bahkan dikatakan Tuan Guru Rifai ini, kalau orang rak dia, contoh dia keluarkan satu pandangan, orang pun kata, kamu tak betul. Orang rak dia, orang tolak pandangan dia. Waktu tu dengan penuh akhlak dan kerendahan hati, dia kata apa? Allah salli Muhammad. Tuan guru saya syarah macam tu, jadi saya syarah macam tu, ikut tuan guru saya lah. Maksud dia tak mau mengatakan aku betul, kamu tak betul. Allah senang, aku betul sebab aku ini, aku mengaji puluh-puluhan tahun tak. Dia hanya jawab, Allah senang, yang saya syarah tu macam mana untuk guru saya syarah lah. Maksud dia kalau kamu nak tolak silakan. Maksud dia itulah dia panggil apa, adab ataupun akhlak seorang ulama, yang meniru akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang mai kata kat Rasulullah, debat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak keadaan kita tengok Nabi balas dengan rahmah, kasih yang baik, lebih baik ya. Okey. Allah sallallahu alaihi. Dan di sini juga kita boleh ambil daripada akhlak Tuan Guru Haji Rifai ini. Akhlak seorang murid bila dia sampai ke ilmu, dia kata yang ni daripada Tok Guru saya, syarah Tok Guru saya. Yang ni kelebihan talaqi. Talaqi, Allah subhanahu. Dia ada talaqi, tawaqi, taraqi. Allah subhanahu. Orang yang mengaji secara talaqi, dia akan Allah subhanahu. Allah subhanahu. Dia akan beramal dipanggil tawaqi. Orang yang mengaji dengan seorang tok guru, dia akan dibimbing oleh guru dia. Bila dibimbing, dia akan amal tu dia tawaqi. Tawaqi ni apa? Jaga mata, jaga tangan, jaga anggota-anggota daripada maksiat, jaga hati, jaga akhlak, okey, jaga niat. Bila ada talaqi dan tawaqi, akan ada pula taraqi. Apa itu taraqi? Peningkatan seorang murid. Murid tu kalau mengaji dengan seorang tok guru, pemarah. Bila dia talaqi betul-betul kerana Allah, ngaji depan tok guru betul-betul, tulis apa yang guru dia cakap, lepas tu dia amal pula, insya-Allah dia akan dapat satu peringkat, dia panggil taraqi. Taraqi tu apa? Dia akan ada peningkatan. Dulu dia main dengan penuh marah di hati dia, tak kira orang dia nak marah, terantuk pun marah, terpijak batu pun marah batu, start motor lambat sikit maki motor, tayar kereta pancit, sepak terajang habis kereta semua. Allah, ni dia panggil kepala angin. Allah SWT. Jadi bila dia mengaji dengan seorang tok guru tu didik dah. Didik, hilang marah. Bila hilang marah, dia main sifat sabar, main sifat ridha, main sifat bertenang. Itu apa? Dia dah
taraqi, tingkat dah, naik dah. Anak murid sebelum mengaji dengan tok guru, mata tak jaga, Allah SWT, tangan tak jaga, kira nak pukul orang, mata tengok apa yang dia nak, mulut tak jaga, mengumpat sana, celah sana, rendah-rendahkan orang. Bila main seorang tok guru didik dia dalam talaqi, waktu tu dia pun menjaga diri dia, panggil tawaqi, lepas tu dia akan dapat pula taraqi, dia akan meningkat. Tuan guru jadi fa'i, tengok, ini kelebihan orang yang berguru dengan guru yang ada sanad. Daripada guru sampai guru sampai guru sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah wal jamaah, kita mementingkan sanad. Kita mementingkan talaqi bersanad. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kerana kita nak ambil agama tu daripada orang yang ada keahlian, yang pertama. Yang kedua, ada sambungan. Yang pertama ada keahlian, yang kedua ada sambungan. Sambungan apa ni? Sambungan daripada guru sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Allah sallallahu Muhammad. Okey, jadi keberkatan talaqi, keberkatan sambungnya guru kita sampailah Rasulullah Allah sallallahu Muhammad, silsilah dia ataupun sanad dia, barakah Allah akan bagi, cahaya Allah akan bagi sampai kita boleh meningkat. Meningkat apa maksud meningkat? Bukan kita ni tiba-tiba jadi pemimpin masyarakat, bukan begitu. Maksud meningkat apa? Kita boleh berubah daripada sifat buruk pada sifat yang baik. Itu meningkat. Bila kita mengaji agama, tok guru kata apa? Allah angkat darjat kamu, Allah tinggikan kamu. Tinggikan ni maksud dia bukan kita akan duduk tempat tinggi tak. Maksudnya apa? Akan ditinggikan sifat kita daripada sifat yang rendah. Maksudnya kita ni sifat kita rendah. Sifat rendah maksudnya sifat hina. Riya, takabur, ujub, semua ni sifat rendah, sifat hina dia panggil. Allah SWT. Bila kita mengaji, kita beramal, tok guru kata apa? InsyaAllah nanti kamu akan Allah angkat tinggi kamu. Apa maksud Allah angkat tinggi? Maksudnya daripada sifat yang hina akan Allah ubah, Allah akan masukkan pula di hati kamu sifat yang mulia. Sifat mulia tu disebut tinggi. Sebab itu kalau kita mengaji agama, bila tok guru kata insya-Allah Allah angkat darjat kita tinggi, Allah angkat kita bagi tinggi. Itu bukan maksud dia kita jadi tiba-tiba masyarakat akan masya-Allah dah hati berubah. Sifat ke sifat. Okey macam tu. Jadi Tuan Guru Haji Rifai ini adalah hasil talaqi bersanad dengan guru yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hasil dia orang yang beramal dengan ikhlas. Amalan yang ikhlas. Sebab itu Tuan Guru dia kata apa? Bila orang rak dia, orang kata dekat pendapat dia, dia kata apa? Saya syarah yang Tok Guru saya syarah. Tanpa memaki, tanpa merendahkan orang. Tanpa dia kata, kamu tahu mana? Siapa kamu nak syarah? Kamu buat PhD tak tak? Dia hanya jawab, saya syarah macam guru saya syarah. Itu saja. Dan guru saya pula syarah. Sebenarnya guru dia syarah. Guru dia sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama dia ambil macam tu. Yang pertama, kita wajib ambil agama. Yang kedua, kita wajib ambil kefahaman dalam agama. Ada dua. Ambil agama di mana saja boleh. Di Facebook, YouTube, Google, semua boleh ambil agama. Tetapi yang lebih penting pada tu apa? Mengambil kefahaman agama. Mengambil kefahaman agama tu daripada siapa? Daripada orang yang faham agama, daripada faqih. Faham agama. Faham agama, orang yang faham agama ambil kepada orang yang faham agama. Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ilmu agama itu diambil kepada orang yang tidak faham, hanyalah orang yang tahu agama tapi bukan faham agama, akhirnya keliru. Akhirnya bila dia masuk pada awal masyarakat pecah semua. Nabi Muhammad duduk dalam zaman masyarakat berpecah. Kabilah-kabilah berperang. Bila Nabi masuk dengan fahaman agama yang murni, suci, bersih, penuh kasih sayang, dan Nabi masuk dalam masyarakat jadi bersatu. Para ulama, para imam mazhab dulu bila masuk dalam masyarakat bersatu. Tiba-tiba di akhir zaman ada golongan yang mengatakan mereka lebih baik pada orang terdahulu, lebih baik pada para ulama terdahulu. Akhirnya bila mereka masuk masyarakat berpecah. Maksudnya apa? Mereka bawa agama tapi tak bawa kefahaman agama yang sebenar. Mereka bawa hadis yang sahih tapi faham tak sahih. Mereka bawa agama yang sahih tapi faham pada agama tak sahih. Siapa boleh dakwah kami hadis sahih, tetapi yang paling penting adalah kefahaman kepada hadis tu kena sahih. Ikut pandangan para ulama, para imam yang muktabar. Barulah bila kita amal agama yang faham betul itu, ada sanad tu, barulah akan timbul dia panggil ada taraqi, ada peningkatan. Diri kita akan berubah. Siapa mengajak agama, dakwah tapi keras, menghina, merendahkan orang lain, bahkan dia mengkafirkan pula orang yang tak sama pandangan dengan dia, yang ni orang yang mengaji tapi tidak ada taraqi. Sebab apa? Allah SWT, agama diambil dengan teks bacaan sendiri, bukan dengan qulub, hati para awliya, para ulama. Tak ambil daripada para ulama, para salihin. Okey ya? Apalah.
Jadi Tuan Guru hanya kata betul, saya syarah macam mana Tok Guru saya syarah kan. Allahumma salli Muhammad. Okey. Nah, sebab tu hasil pada talaqi kita rasa apa? Kita takkan rasa kita tinggi diri. Kalau kita mengaji dengan Tok Guru, dengan guru yang ada sanad, maksudnya kita mengaji hadap guru, hasilnya apa? Kita ni tak akan jadi orang tinggi diri. Kenapa? Setiap kali kita nak sampai ke ilmu, kita akan kata kat orang, guru saya abang saya macam ni, guru saya terang saya macam ni. Kita tak pernah kata kita. Itu akan menyebabkan kita ni lebih rendah diri. Tak akan rasa tinggi, tak akan rasa lebih. Kenapa? Aku ni jahil, Tok Guru aku ajar, Tok Guru boleh ilmu ni. Dia jadi gitu. Tapi yang baca sendiri dia akan takabur, dia akan tinggi. Akhirnya dia kata apa? Semua ulama salah, saya betul. Ada seorang tu dia kata macam ni, mengikut pandangan saya, empat ulama mazhab, empat mazhab ini salah. Yang betul ialah yang tepatlah pandangan saya. Kalau mengikut hadis ini, masya-Allah. Allah SWT bacaan sendiri jadi iblis. Kan jadi iblis. Allah SWT. Tapi kalau mengaji dengan ulama jadi apa? Jadi macam Rasulullah. Akhlak, tawaduk, rendah. Tapi mengaji sendiri, baca sendiri jadi macam iblis. Ana khairu minhu. Aku lebih baik pada dia. Aku lebih baik pada kamu. Aku keakuan. Ananiyah, wasa, hijab. Alhamdulillah min dzalik. Okey, tak apalah. Itu penting duduk dengan ulama, ngaji dengan ulama. Kita akan timbul rendah diri. Kenapa? Aku jahil tapi Tok Guru yang ajar. Kalau orang tanya, ustaz apa hukum ni? Kita pun fikir balik. Oh, Tok Guru pernah ajar lu. Nampak kita tak akan kata, aku pandai buat hukum ni. Tapi kita akan rasa apa? Tok Guru ajar. Maksudnya seolah kita ni jahil juga. Aku hanya diajar. Aku tak ada apa-apa. Itu penting talaqi. Itu penting duduk dengan para ulama. Satu para sahabat tu sangat rendah diri. Kenapa? Dia pandang apa yang ada pada mereka semua ambil pada Nabi. Macam tu. Nabi pula pandang semua daripada Allah. Wahyu Allah bagi. Semua bakat macam tu. Dia ada sanad ilmu dan sanad rendah diri, sanad sifat mulia, sanad tawaduk, sanad kefahaman agama. Semua bersambung tu. Okey ya. Jadi jangan kita mengaji sendiri, kena cari ulama Tok Guru. Allah SWT. Tak apalah. Allah SWT Muhammad. Jadi di antara akhlak Tuan Guru Haji Rifai, Allah SWT Muhammad, dia ni akhlak tawaduk Tok Guru ni, dia tak malu rujuk ilmu dekat siapa pun walaupun orang tu orang muda. Tak malu. Allah SWT Muhammad. Ada seorang PM saya, dia cerita. Banyak yang masa kita buat siri pertama, siri kedua, ramai orang yang PM yang cerita pasal Tok Guru macam ni, Tok Guru macam ni. Ceritalah, dekat kongsi cerita masing-masing. Alhamdulillah. Dan tak kurang juga ramai orang yang mesej PM, ada yang tulis dalam komen kata, saya tak pernah kenal Tok Guru Rifai, tak pernah dengar nama ni langsung dalam hidup saya. Tapi bila dengar kisah dia, pertama kali tengok muka dia, saya menangis, kata dia. Nangis. Rasa kasih cinta. Itu ulama, itu orang soleh. Allahumma salli. Para wali, para solihin tu, dia tak paksa kita kasih pada dia. Dia kasih, dia tumpu Allah. Tapi Allah jadikan hati kita orang beriman kasih pada dia. Walaupun orang tak kenal dia pun akan kasih pada dia. Kenapa? Mereka tu kasih Allah, ada keagungan, ada kedudukan yang tinggi. Allah muliakan mereka maksudnya. Okey. Allahumma salli Muhammad. Orang kalau kasih artis, kasih tu sebab lain tu, sebab sesuatu, bukan sebab diri artis. Orang kasih artis sebab apa? Sebab dia segak, lepas tu suara sedap. Tu lah. Sebab dia popular kan, tu lah. Orang kasih Allahumma salli Muhammad, apa lagi? Apa-apa lah. Jadi, tapi kalau orang kasih ulama ni, kerana apa? Kerana Allah. Kerana Allah. Sayang kerana Allah, kerana Rasulullah. Kerana Allah agungkan ulama, Allah muliakan ulama. Allah sebut dalam Quran tentang ulama. Nabi Muhammad sebut dalam banyak hadis tentang ulama. Jadi orang ni kalau dikasih kepada ulama, dia kasih kerana Allah, bukan kerana Allah. Allahumma salli Muhammad. Jadi orang yang kasih ulama kerana Allah ni, Allah kata apa? Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Allah kata dalam hadis kursi, Allah kata apa? Wajib mendapat cintaku bagi orang yang saling berkasih sayang kerana aku. Allah SWT. Jadi kita kasih para ulama kerana Allah, Allah SWT, kita akan dapat cinta Allah. Kita akan dapat cinta Allah. Kita cinta ulama, Allah cinta kita. Allah SWT. Okey. Allah SWT. Dan wajib masuk di dalam hadis tu bukanlah wajib macam apa dia panggil apa, syariat yang kata wajib. Dalam syariat tu dah wajib di sini maksudnya apa? Pasti dia akan dapat cinta Allah. Allah akan pasti bagi pada dia. Allah akan bagi. Okey. Jadi Tuan Guru Haji Rifai ni, dia Allahumma salli Muhammad tawaduk. Allahumma salli. Satu hari dia pergi ke pondok Pak Teh Keruh di Perak. Allahumma salli. Pak Teh Keruh ni seorang yang ulama yang masyhur,
yang sangat hebat lah. Ramai juga ulama-ulama kita yang ada di Kedah ni, Allah sedar, ataupun di utara ni, ramai yang tadah kitab dengan Fatih Keruh. Fatih Keruh orang panggil dia, ulama besar di Tanah Hayang kita. Pondok apa nama dia? Pondok Keruh kan? Keruh. Okey. Jadi Allah Sayyidina Muhammad waktu mana Tuanku Fatih Keruh dah meninggal dunia, diceritakan seorang yang duduk di Pondok Fatih Keruh, dia kata satu hari Tuanku Haji Rifai mai pondok, dia jumpa orang di pondok, dia kata apa? Tolong bawa saya pergi pondok ustaz sekian-sekian nama dia. Dan ustaz ni adalah orang yang paling bersungguh mengaji dalam pondok Fatih Keruh. Dikisahkan dia ni tak keluar pondok, tak pergi mana-mana tu. Dia duduk pondok saja, habiskan waktu dengan ilmu, kaji kitab. Ilmu sangat banyaklah ilmu. Muhammad Muhammad hanya sibuk dengan ilmu. Tok Guru Rifai ni bila dengar kisah tentang ustaz ni banyak ilmu, dia teringin nak rujuk hukum dan sebagainya. Akhirnya Tuanku tanya orang, mana pondok sekian-sekian, nama ustaz sekian-sekian. Dan orang tak tahu kata ni Tuanku Haji Rifai, kecuali seorang saja yang ceritakan pada kita tu. Dia tahu kata ni Tok Guru, dia bisa jumpa, dia bisa ziarah. Dan Tuanku Haji Rifai ni pula orang yang pakai biasa saja, macam orang kampung dia pakai. Dia pergi, orang tunjuk pondok ustaz tu, Tuanku beri salam. Assalamualaikum. Ustaz ada dalam pondok tu, dia memang tak keluar ziarah mana pun dia tak pergi. Duduk di pondok saja. Dari sejak dia mengaji sampailah. Lama masa dia duduk di pondok tak keluar. Habis yang rasa dengan ilmu. Masa dia tak kenal ulama-ulama dia pun dia tak kenal. Dia hanya kenal guru dia lah di pondok. Dan dia tak kenal lah ni tok guru pondok ni. Akhirnya dia kata apa? Waalaikumsalam pak cik. Pak cik, ada apa? Dia tok guru kata, saya nak main tanya beberapa masalah. Bawa sana. Boleh pak cik. Pak cik masuk pak cik. Masuk lah. Tok guru tok guru ni. Buka pondok, model pondok, ulama Kedah. Dia tak kenal ya. Bukan salah ustaz ni juga, memang dia tak kenal. Tok guru pula memang dia low profile macam tu. Dan tengok akhlak dia. Dia tak kata macam ni. Pak cik, anta dia buat ayat lah. Kamu tak kenal aku siapa? Tak ada. Allah senang. Dia pak cik lah, aku memang pak cik pun. Dia rasa aku tu. Jadi masuk dalam pondok, dia kata ada apa pak cik? Pak cik ada hajat apa? Dia kata saya nak main tanya apa masalah, nak rujuk, kata dia. Ustaz ni muda lagi, Tok Guru ni dah tua. Tok Guru pondok pula, baca banyak kitab dah, tapi nak tanya masalah. Lepas tu ustaz tu kata, pak cik tahu kitab Arab tak? Pandai baca Arab? Dia tak boleh juga sikit apa ni kan. Akhirnya ustaz tu ambil kitab Arab, dia baca lah masalah yang Tok Guru tanya tu, dia baca, dia habang hukum ni poskan. Tok Guru pun terima kasih, Tok Guru salam dia, Tok Guru balik. Lepas tu ustaz tu bila dia keluar daripada pondok, ada seorang yang jumpa dia, orang yang kenal Tok Guru ni. Orang kata, tadi Allah Muhammad Tuan Guru Haji Rifai, mudir pondok Madrasah Zudiah Kedah, mai jumpa ustaz nak kata apa? Dia kata mudir pondok Tok Guru. Lah saya ingat dia pak cik, saya panggil dia pak cik, tapi sikit pun tak berubah ayat muka Tok Guru. Macam tu. Maksudnya Habib Omar tu kami ngaji di Yaman. Anak murid Habib Omar cerita, Habib Omar pernah satu hari dia balik daripada sembahyang Jumaat, ada seorang tengah berjalan di tepi jalan. Dia ni mai Kota Tarim nak cari Habib Omar. Dia kata, mana Habib Omar? Aku nak jumpa dia, aku nak maki dia. Kerana orang duk cerita kata dia ni bawa ajaran yang tak betul. Allah sana, aku nak maki dia, aku nak debat dengan dia. Tak guna punya orang apa semua, dia maki. Akhirnya bila Tok Habib Omar keluar daripada masjid, dia jumpa lah orang duk tengah jalan, tengah panas. Dia berhenti, dia tak sampai hati, dia suruh naik kereta. Naik kereta, Habib Omar tanya dia, kamu nak pergi mana? Dia kata, saya nak pergi rumah Habib Omar. Habib Omar ni sekian. Padahal ni Habib Omar. Dia diam, dia dengar, oh macam tu, Masya Allah dengan tu Allah senang. Ni akhlak ulama. Tak berasa diri dia apa tu. Dia tak berasa diri kedudukan tu. Allah senang Muhammad. Orang maki dia kata patutlah orang maki aku, tak ada apa. Tu hati ulama. Allah senang. Jadi bila sampai di rumah, bila sampai di rumah Habib Omar kata apa? Sebelum nak jumpa Habib Omar kata kat dia tak tahu ni Habib Omar. Habib Omar kata apa? Jom masuk rumah saya makan dulu, saya nak jamu. Sebab ni lepas Jumaat lapang, kamu main daripada jauh, musafir. Habib Omar bagi makanan yang paling sedap sekali, jamu, betul-betul jamu macam. Kalau kita macam mana? Jebur racun. Racun Allah senang. Itu kita lah, syaitan masuk kita kan. Ni depa tak ada. Depa dapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bimbingan Allah. Okay, jadi akhlak Rasulullah, depa akhlak Rasulullah. Jadi dia jamu apa semua makan sedap sambil dia duk maki tu. Habib ni mana rumah dia? Sekali aku lepas ni aku nak jumpa dia, memang kamu jangan duk ikut dia apa semua. Ya insya-Allah dia senyum anggur. Fadal tambah lagi. Dia tolong tuang ayat apa semua. Habis tu dia kata, "Jom, kamu tolong tunjuk saya mana rumah Habib Omar." Habib Omar kata dengan penuh rendah hati, rendah suara dia kata apa?
Ana Habib Umar, akulah Habib Umar. Teriak terus. Teriak orang ni. Kenapa orang duk gambarkan orang ni sekian-sekian jahat apa semua. Rupanya Allah saya bukan macam tu yang orang cerita. Teriak, akhirnya minta maaf. Itu saya tak sangka yang orang kutuk sama ni bukan macam tu. Aku yakin engkau ni orang yang benar. Macam tu. Akhlak Allah agung akhlak. Okey. Dan macam itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam tu juga. Akhlak Nabi Allahumma Muhammad. Okey. Jadi Tuan Guru Haji Rifai ni tengok tak berubah yang muka dia orang panggil pak cik saja, balik macam tu saja. Kalau kita sebelum balik kita abang apa? Saya ni saja tak abang wai tadi. Saya nak test saja. Sebenarnya saya ni Tuan Guru. Macam dia tak ada betul Dia malu nak sebut aku Tok Guru, malu. Saya sepanjang saya duduk dengan Tok Guru, orang lain tak tahulah duduk lama mana. Saya tak pernah dengar Tok Guru kata macam ni. Ustaz nak abang gambar ni ataupun Tok Guru nak abang gambar ni, tak ada. Dia kalau nak abang dia abang terus. Kita ni kena bermanawai, masuk ngaji. Itulah. Dia takkan kata ni, Tok Guru nak nasihat hangpa semua, ustaz nak nasihat hangpa semua, tak ada. Dia segan nak sebut ustaz, dia segan nak sebut dia Tok Guru, tak ada. Tapi setengah orang kita tengok senang dia sebut kat belajar dia. Ustaz nak nasihat hangpa ni. Kita bila duduk dengan Tok Guru kita memang malu nak sebut. Ustaz nak, tak ada. Tok Guru kita pun tak sebut. Ustaz nak pesan sikit hangpa ni. Padahal gelaran ustaz tu sangat mulia. Sangat mulia gelaran ustaz. Gelaran Tok Guru sangat mulia. Tuan Guru Haji Rifai dia rasa tak layak aku mengatakan aku ni Tok Guru. Tak layak. Allah SWT. Orang yang gelak aku Tok Guru, aku bukan Tok Guru. Itu akhlak ulama. Akhlak ulama. Okey. Allah SWT Muhammad. Tuan Guru Haji Rifai tawaduk dia. Allah SWT Muhammad. Dia pernah satu hari seorang PM saya juga cerita. Dia kata dia teman Tok Guru pergi jemputan himpunan ulama-ulama di Aceh, Indonesia sana, 2014. Dia jemput Tok Guru sebagai wakil daripada Malaysia, ulama Malaysia pergi ke sana. Ada persidangan, ada mudzakarah para ulama. Tok Guru pergi Indonesia, Tok Guru pergi 2014 lepas ada. Bila Tok Guru sampai hari pertama, dia jemput Tuan Guru Haji Rifai naik atas pentas duduk tempat VIP. Dia duduk selama 2 jam. Lepas tu sesi seterusnya ada lagi mudzakarah, ulama-ulama semua kena duduk atas. Lepas tu dah tak nampak Tok Guru atas pentas. Dia duduk mana? Dia duduk bawah pentas dengan orang ramai. Dia buka buku, dia tulis apa saja yang ulama-ulama sana mudzakarah. Dia Tok Guru tapi dia tak mau duduk atas pentas, nak duduk bawah ngaji. Tuan Guru Haji Rifai. Waktu tu bila beberapa hari mudzakarah, mai pula Baba Mat Mawi. Ni baba yang sangat besar di petani. Dan baba ni juga Mat Mawi nama dia. Dia seorang yang sangat rapat dengan Pak Suyuk. Beberapa kali saya jumpa ziarah Pak Suyuk, dia selalu mai jumpa Pak Suyuk, kawan Pak Suyuk. Jadi bila baba ni mai, orang sediakan kerusi untuk baba duduk di bawah sana sebab atas dah tak boleh naik. Mungkin sebab penuh ataupun dan sebagainya. Depa letak satu kerusi khas untuk Baba Mat Mawi ni duduk di bawah. Depa letak pula satu kerusi lagi untuk Tuan Guru Rifai yang duduk di bawah ni, orang nampak, untuk duduk tepi Baba Mat Mawi. Waktu tu anak murid dia pun pegang Tok Guru, kata Tok Guru tu depa sedia kerusi tu, jom Tok Guru naik duduk atas kerusi tepi Baba. Ulama Patani. Tok Guru Rifai kata apa? Saya tak layak nak duduk tepi dia. Dia tu Tok Guru tu. Cukuplah saya duduk bawah. Cukup saya duduk bawah. Saya rasa tak layak. Saya malu nak duduk tepi dia. Allahumma salli ala tu Tuan Guru Haji Rifai. Padahal dia itu wakil ulama dari Malaysia, dijemput ke sana sebagai ulama. Pergi sebagai ulama, bukan dijemput sebagai dia panggil apa? Audien ataupun orang yang main dengar lah. Allahumma salli. Tapi itulah hati dia, hati Tuan Guru Haji Rifai. Allahumma salli. Okey. Dia tak utamakan pandangan orang, dia utamakan pandangan Allah. Dia cari Allah saja. Hidup dia Allah saja. Yang paling utama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita itulah peluang untuk dikenali, dia tak. Aku nak Allah saja. Nak Allah saja. Itu macam tu kan. Hati suci bersih Okey, itu di antara kisah-kisah Tuan Guru Haji Rifai. Tuan Guru Haji Rifai ni tawaduk dia. Allahumma Muhammad. Ada beberapa anak murid depa cerita dan saya alami sendiri berkenaan dengan Tuan Guru Haji Rifai. Dia kalau berhajat dengan anak murid dia mai jumpa kita. Sebenarnya satu hari duduk di pondok, Allahumma Muhammad, petang ke tengah hari waktu tu, saya tengah rehat. Tiba-tiba saya dengar orang bagi salam slow Assalamualaikum. Kata siapa ni? Mai tiba-tiba pondok kita. Pergi kat pintu kita tengok Tok Guru. Tok Guru Allah sebab Tok Guru ni kita tak tahu nak kata apalah. Tok Guru pun dia pulang sampul. Dia bagi duit. Dia kata tolong Sat, ini yang dia minta tolong lah. Bagi. Allah senang. Maksudnya apa, Tuan Guru Haji Rifai ni dia boleh je panggil anak dia ke anak murid dia yang lain mai pondok kita, kirim apa yang dia hajat tu. Ataupun mai abang suruh kita pergi jumpa dia.
Tapi kalau dia berhajat dengan anak murid dia akan masuk sampai ke pondok. Masuk kawasan pondok, kawasan pelajar, ketuk pintu. Minta izin untuk cakap dengan kita, Assalamualaikum. Selagi kita tak keluar, dia akan tunggu depan pintu. Tunggu jadi fa'i. Kadang-kadang dia berjalan, dia ketuk pintu pondok, dia bagi salam. Kadang-kadang budak-budak mungkin tidur dalam pondok, dia berhajat nak bagi tahu sesuatu. Allahumma salli ala Muhammad. Budak tak keluar, balik macam tu kan. Balik macam tu kan. Ini juga akhlak Tuan Guru Haji Umar Zuhdi. Ni akhlak Tuan Guru dia. Tuan Guru Haji Umar Zuhdi ni, Tuan Guru Haji Umar Zuhdi Lanai ni, dikisahkan dia seorang Tok Guru yang tawaduk macam Tok Guru sama Tok Guru dengan anak murid. Bahkan orang pernah tanya anak Tuan Guru Haji Umar Zuhdi, orang tanya, macam mana kami nak tahu akhlak ayah kamu macam mana? Tuan Guru Haji Umar, ulama besar di Kedah dulu. Dia kata akhlak ayah aku, kamu tengoklah Tuan Guru Haji Rifai. Sama saja macam ayah aku. Jadi apa? Tu orang ikut Tok Guru betul lah, Tuan Guru Haji Rifai. Tuan Guru Haji Umar Zuhdi ni, Allah SWT, dia di pondok dia dikisahkan, ni dikisahkan oleh anak murid Tuan Guru Haji Umar Zuhdi juga. Di pondok Tuan Guru Haji Rifai ada juga anak murid Tuan Guru Haji Umar Zuhdi main mengaji pula dengan Tuan Guru Haji Rifai. Ada yang duduk situ pun ada. Macam tu yang lama tu apa? Ustaz D apa? Ustaz apa? Ustaz Rusdi. Lama tu anak murid Tuan Guru Haji Umar Zuhdi tu. Tapi dia mengaji pula dengan Tuan Guru Haji Rifai. Tak apalah, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Tuan Guru Haji Umar Zuhdi dia akan atur jadual orang gerak subuh. Esok siapa gerak subuh, lusa siapa gerak subuh. Macam tu juga yang Tuan Guru Haji Rifai buat di pondok dia. Betul tak? Betul ya? Allah senang. Ada anak murid dari sini saya rujuk banyak. Allah senang. Okey ya. Allah senang Muhammad. Saya orang belakang-belakang ya, saya rujuk depa lah anak murid yang utama. Okey, jadi Allah senang Muhammad. Jadi Tuan Guru Haji Umar Zuhdi atok siapa nak gerak subuh. Satu hari Tuan Guru suruh orang nama sekian-sekian gerak subuh. Dia ni pula ramai orang tak suka. Anti. Geng aku apa? Kawan-kawan anti dia. Allah senang Muhammad. Okay, bila kawan-kawan ni macam tak apa suka pada dia, akhirnya ada seorang kawan yang hati dia ni tak apa nak, ni sikit jenis nakai lah, nakai. Bukan tak baik nakai. Nakai tu biasa saja dalam kawan-kawan. Dia buat apa? Gulai yang basi tu dia simpan. Dia niat malam ni kalau dia ni main ketuk pintu aku, ketuk pondok aku nak corok dia gulai basi ni atas kepala dia. Nak kena dia lah, nak kena kawan. Allah senang. Takdirnya dia ni yang Tok Guru lantik suruh gerak subuh, tak bangun. Cerita ni masyhur, tak bangun. Tuan Guru Haji Umar Zuhdi duk tunggu, budak-budak tak keluar lagi. Akhirnya Tuan Guru Haji Umar Zuhdi lah pergi gerak setiap pondok. Bangun, Assalamualaikum, bangun, subuh, tong ketuk. Allah senang. Bila mai kat pondok dia ni, dia tu dengar. Mai dah, dia kata, mai dah. Dia dengar dah, mai dah. Dia siap gulai basi. Gulai basi siap. Budak ni nakai di pondok, dia antara yang sangat nakai. Allah senang. Ketuk ya dekat tingkap Assalamualaikum, bangun. Dia buka terus corok gulai basi. Kena habis Tok Guru Haji Umar Zuhdi, ulama yang sangat popular, sangat besar di Kedah ni. Pakar dia satu seorang yang pakar rujuk, maksud dia orang rujuk dia semua dulu masalah. Tok Guru Haji Umar Zuhdi. Tunggu buat apa? Kalau kita macam mana? Pondok dibakar, disita. Dihancurkan terus pondok tu kita. Allah senang Muhammad. Tunggu buat apa? Bila kena ni, tunggu lak-lak, tunggu kata apa? Bangun subuh dekat lah. Balik mandi. Macam tu saja. Tunggu Haji Umar Zuhdi. Guru pada Tuan Guru Haji Rifai. Kalau kita macam mana? Nak cakap pun tak boleh lah. Merah muka kan? Tak apa, disebabkan Tok Guru sabar, aku sabar juga lah. Geram sabar tu. Dia tak ada apa, tak rasa apa. Dia nampak Allah tong dah hari ni gulai kena muka aku, nak buat macam mana? Tak apalah. Aku sabar dapat pahala. Dia pun faham macam tu para wali. Allah SWT. Okey, dan dia pun tak nampak orang yang buat tu, dia pun nampak sebalik tu. Allah uji, tak apa. Allah SWT. Orang ni disebab aku dapat pahala, alhamdulillah, tak apa, kira baguslah orang ni. Dia pun macam tu fahaman depa para aulia. Dicorok, akhirnya balik. Subuh tu, lepas subuh, terus budak ni bertaubat terus. Teriak depan Tok Guru. Tengok akhlak. Cuba kalau Tok Guru maki dia tengok, kan dia dendam. Orang maki aku, tak apa. Aku ni silap, aku tak tahu, aku ingat kawan aku, tapi hang tak boleh salahkan aku. Dia jadi gitu, nak bergaduh. Tapi sebabkan Tok Guru ni akhlak mulia, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak murid terkesan. Tak perlu keras, anak murid terkesan. Itulah dakwah Rasulullah. Allah senang. Akhirnya taubat jadi sampai jadi orang alim. Jadi orang alim lepas tu. Kalau macam tu kita kena corok gulai Tok Guru kita, jadi orang alim. Lawak senang. Kita jangan buatlah. Dia ni habuan dia, corok gulai kat muka Tok Guru, jadi Tok Guru juga dia, jadi orang alim juga. Jadi orang alim dia sebab apa? Sebab balik daripada Allah, istighfar, astaghfirullah. Sedang dah. Sedang dah. Itu dia bagi pentingnya guru dalam hidup kita. Lebih kesan dalam hidup kita. Tunggu aja Rifai ya. Okey.
Dia Tuan Guru Rifai ni kalau dia ada hajat apa-apa dengan anak murid dia, dia sendiri akan pergi jumpa. Itulah seperti mana juga akhlak Nabi. Nabi kalau ada hajat dengan sahabat, Nabi akan keluar daripada rumah, Nabi pergi rumah sahabat, bagi tahu apa hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu akhlak Tuan Guru, tawaduk dia. Okey. Allah Subhanahu Muhammad. Dia tawaduk Tok Guru ni. Allah Subhanahu Muhammad. Saya pernah satu hari Tok Guru dijemput ke Maktab Mahmud Al-Ustaz. Lama dah ni, cerita ni 10 tahun lepas lah lebih kurang, 9 ke 10 tahun lepas. Bila tunggu dijemput ke Maktab Mahmud Al-Ustaz, budak-budak pakat ra'i tolak al-badru alaina apa semua ni, ulama ni. Tok Guru biasa keluar biasa slow. Bila semua pakat ra'i berdiri apa semua, Tuan Guru dia letak kitab dia kat belakang, kat pintu dia letak sebab dia nak semayang. Lepas semayang dia masuk, dia duduk depan sekali lah. Orang jemput duduk depan sekali. Bila duduk depan, orang bagi mic, dia bagi salam, Assalamualaikum apa semua. Lepas tu dia kata macam ni, minta maaf, saya tertinggal buku saya itu. Dia kata buku kan, kata kitab. Saya dengar hari dengan telinga ni. Dia kata saya kalau tak ada buku, tak pandai nak cakap kata. Alih batas patah dua boleh lah kata, tapi tak ada buku, tak tahu nak kata, tak pandai nak cakap nak ceramah ni. Boleh tak tolong ambil buku saya? Dia kata buku. Maksudnya apa? Allah Muhammad. Seolah Tuan Guru tu macam nak bagi orang pandang dia. Dah ingat Tok Guru besar, kitab besar kau ni abang buku ya, buat buku ya. Tak sebut kitab. Okey, dan malam tu Tuan Guru baca bab adab seorang murid pada guru dia. Bagi saya, Tuan Guru Rifai akhlak dia macam tu sebenarnya bukan satu benda yang hina. Sebenarnya dia telah mengajarkan orang yang duduk di situ praktikal macam mana jadi ahli ilmu, seorang murid yang beradab. Macam mana? Rendah. Sebab sifat ahli ilmu, sifat ulama, sifat orang yang nak berjaya dalam bentuk ilmu, rendah diri. Jadi diri Tok Guru tu dah menjadi kesedaran lah sebenarnya pada orang lain. Belum dia baca kitab, tapi kita tengok pun kita, Allah tak nampak kebesaran langsung, rendah dirinya. Jadi akan menjadi kesedaran pada kesedaran apa kita akan dapat. Kami ni baru ngaji ya, setahun dua, kami ni selalu buat hebat, buat tunjuk pandai depan kawan. Tok Guru ni baca kitab berapa ribu kitab dah baca, pondok buka, tapi kata dia tak pandai. Allah SWT. Jadi dia mengajak, mendidik terus hati. Dia main tu bukan sekadar baca kitab, didik hati terus. Tu pribadi Tuan Guru Haji Rifai. Allah SWT. Nur Okey. Orang tu ada, kalau ada nur lah hati dia, ada nur di anggota dia, bila Allah bagi nur, duduk dekat mana pun akan insafkan orang, menyedapkan orang. Tu ada orang ada nur. Allah SWT. Okey, itu Tuan Guru Rifai. Tuan Guru Rifai ni tawaduk dia. Ni cerita tawaduk dia banyak sebenarnya. Kita ambil sikit. Tawaduk Tuan Guru Rifai ni, Allah Muhammad, dan tambah pula dengan warak dia. Allah SWT. Tuan Guru Rifai kalau baca kitab, dia tak baca macam biasa orang baca. Orang kalau baca kitab, buat syarahan, khususnya di masjid, orang baca sikit akan syarah, maksudnya tak ada berhenti langsung. Perang. Tuan Guru Rifai cara dia mengajar kitab, Allah SWT. Kalau ceramah dia tak berhentilah, ceramah dia cakap terus lah. Kalau baca kitab, dia baca. Sagi kalau mai tempat-tempat yang dia tak berapa nak pasti makna ataupun kalimah tu jatuh ke, macam mana nak baca ni, dia akan berhenti lama. Dia buka kitab tu, ni lama. Muhammad. Ni apa ni? Ni dipanggil orang yang aman dalam ilmu. Dia tak dapat tu, dia takkan baca, tak akan ajak. Dia rujuk lagi. Kan dia tanya, macam mana baca, siapa dapat nampak. Orang ni kata lah, macam ni sini Tok Guru, dia check pula. Dia check, bukan kot macam tu dia kata. Sampai bila lama dah tak dapat, dia akan kata apa? Setakat tu dulu hari ni. Thumma qala wallahu a'lam. Dia Allah filana dzunubana walina bangun terus. Allah SWT. Kadang-kadang setengah jam saja, 15 minit yang mengajar, dia akan berhenti. Sebab dia takut kalau dia sampaikan silap, orang akan amal silap. Macam mana nanti nak jawab dengan Allah? Takut. Allah SWT. Dia takut orang buat silap. Bila orang buat silap, bila dia sampaikan silap, berdosa. Orang amal pula, maksudnya dosa dia tanggung pula dosa orang. Dia tak mahu. Takut pada Allah. Orang lain ni berapa ramai orang buat anjur pula program-program maksiat. Dia tak takut Allah akan tanya dia tak takut. Dosa orang lain tu dia akan tanggung, tak takut. Buat saja. Na'udzubillah min dzalik. Contoh TikTok kan. TikTok tu, orang yang menari depan TikTok, ya dia dosa dengan Allah, kadang mempermainkan tubuh dia, kecantikan dia. Dalam masa sama dia tak usah takut pada Allah, orang tengok. Bila orang tengok, orang buat dosa sebab dia. Maksud dia apa? Dia menanggung dosa, dia punya sebab, mengasaskan.
Sampai mati pun kalau orang duk tengok lagi video dia, akaun dosa dah masuk dosa. Para ulama takut macam tu. Dia takut muflis nanti di akhirat. Dia takut habis amal soleh dia. Takut. Satu kalimah saja tapi tak lajak. Kalau kita alah satu pun lajak biar. Bukan 10, satu tak. So Tuan Guru Haji Rifai, dia sangat pandang berat benda kecil. Pandang berat benda kecil. Tuan Guru selalu pesan kat kami, Tuan Guru Rifai kata apa? Kita jangan pandang rendah dengan dosa kecil, kata dia. Kadang-kadang dosa kecil itu lagi bahaya. Kata dia, kalau kita jumpa harimau, Allahumma salli Muhammad. Kalau kita jumpa harimau tu Allahumma salli Muhammad, besar seekor, kita ada peluang lagi insya-Allah untuk elak pada dia. Seekor dia besar seekor, insya-Allah ada peluang untuk selamat. Tok Guru kata kalau kita pergi hutan, tengok-tengok keliling kita tu semua anak-anak harimau kecil-kecil tapi banyak. Kecil tapi banyak. Dia mana lebih bahaya lagi. Kecil yang banyak tu, itu lagi bahaya. Nak lari ke mana? Dia keliling habis. Allahumma salli. Dan Tok Guru kata macam ni lagi. Tok Guru kata apa? Dosa kecil ni umpama Allahumma salli, anak harimau tu lah yang banyak tu. Yang kedua, dosa kecil ni dia umpama ranting-ranting kecil yang bila kita himpun akhirnya dia akan jadi api yang sangat besar. Himpun ranting kecil, bakar api tu besar. Allahumma salli Muhammad. Jadi maksudnya dia nak sampaikan apa? Dia nak sampaikan kita jangan pandang rendah dosa kecil. Di antara dosa kecil yang paling besar adalah melihat perempuan yang tidak halal kita tengok. Allahumma salli Muhammad. Kalau tengok aurat, naik syahwat itu sampai tahap nanti akan jadi dosa besar lah. Allahumma salli. Jadi kita anggap biasa saja tengok itu. Dosa kecil kita selalu anggap rendah, anggap biasa. Jadi siapa yang anggap biasa dosa kecil, nanti dosa tu akan jadi besar. Tapi kalau dosa kecil kita anggap besar, akan jadi kecil. Maksudnya apa? Allah ampun kita. Dosa kecil dia buat tapi dia rasa besar. Dosa besar ni, astagfirullah, Allah ampun dia sahaja. Jaga-jaga dosa kecil. Guru selalu pesan. Maksudnya benda-benda kecil pun kita kena peduli. Boleh, semua Allah akan tanya. Allah kira. Allah SWT. Itu Tuan Guru Haji Rifai, dia tak akan lajak kalau dia tak pasti satu hukum ataupun Allah SWT, satu kalimah yang tak jelas, dia tak akan lajak. Okey, itu akhlak ulama. Dan di situ juga kita boleh tengok akhlak dia apa? Akhlak tak cari pandangan orang, cari pandangan Allah. Tak cari pandangan murid. Hampa nak kata apa? Aku katalah. Aku takut pada Allah. Hampa nak kata aku ni tak reti baca kitab, katalah. Yang penting Allah tak kata kat aku. Allah tak kata aku. Maksudnya dia sanggup. Kadang-kadang dia kata. Mungkin orang kata, takkan Tok Guru ni tak tahu kau kitab ni. Senang belajar bila baca, teka bila. Dah tak teka. Teka tak ada. Balik rujuk lagi. Allah sana. Esok kalau tak dapat rujukan dia kata apa? Tak sedap rujuk lagi. Tak boleh baca lagi. Tunggu dia Rifai sampai dia dapat. Kalau kita balik-balik tak dapat, esok abang lajak Allah. Kita buat-buat kata rujuk lah. Allah nak tunjuk pandai kan? Ada. Allah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hanya sahaja yang gerun takut pada Allah ulama. Itulah ulama. Itulah sifat ulama. Tak lajak. Allah Muhammad. Okey ya. Saya bisa tengok pencetus ummah ke dai tau. Minta maaf lah kalau dai kawan kita banyak pencetus ummah, kawan-kawan kita pun ada banyak. Bukan saya nak kata kat dai pencetus ummah silakan. Tapi saya nak sebut tentang sebelum kita masuk nak jadi pendakwah, mesti kena duduk dengan ulama dan ikut sifat ulama, takut pada Allah. Saya pernah tengok satu TV3 itu dai 4-5 tahun lepas sebelum mengaji di luar. Allahumma Muhammad. Lepas dia sampaikan ceramah, akan ada sesi soal jawab. Audien ataupun orang yang duduk yang tengok dia tu akan tanyalah. Okey, dia tu tanya apa? Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Berkenaan dengan hukum sekian-sekian. Saya tak ingat hukum apa. Dia lajak jawab pula. Bila dia lajak jawab, dia takut macam ni. Kalau aku tak jawab, orang kata aku tak tahu. Aku ni dai ni. Kalau aku tak jawab sehari markah kurang. Mungkin tersingkir minggu ni. Nak orang, bukan nak Allah. Tak boleh macam tu sebenarnya. Kalau jadi dai tu tak boleh. Nak jadi dai Allah saja. Kalau orang tak boleh. Allah SWT Muhammad. Okay, jadi Allah SWT Muhammad. Akhirnya majlis tu selepas itu kepada juri yang akan komen. Juri semua ustaz tu guru. Seorang juri tu kata apa? Saya nak tegur kamu dai sekian-sekian nama dia. Yang kamu jawab tu sebenarnya salah, bukan macam tu. Salah rupanya. Gagah jawab juga. Sebab apa? Takut orang tadi tak tahu. Sebab tu kalau siapa nak masuk dai, nak masuk pencetus ummah, lebih baik orang kata kita tak tahu daripada kita kata orang kata kita tahu tapi neraka dah sedia dah.
Orang kata, kita kata tak tahu, tapi Allah balas syurga. Daripada orang manusia kata kita tahu, tapi masuk neraka. Sebab apa? Tak ada guna. Allah SWT. Alhamdulillah min dhalik. Bahawa bahaya, ilmu ni bahaya. Allah. Sebab ni dia agama tak boleh main-main. Dia kena ada warak. Al-Imam Malik ditanya 40 soalan. Orang tanya soalan dia 40. Apa hukum ni? Apa hukum ni? Dia jawab lebih kurang 14 ke 16 soalan saja. Yang lain dia kata apa? Dia jawab juga, dia kata apa? Wallahu a'lam. Orang tanya pula, wallahu a'lam. Tanya pula, wallahu a'lam. 40 soalan. Tak tahu, Allah tahu, tak tahu Allah tahu. Allah saya nak bertanya orang lain. Tu Imam Malik. Imam Malik ni siapa? Guru pada Imam Syafi'i. Pengarang kitab Muwatta' Imam Malik. Orang di antara orang pertama yang mengarang kitab hadis. Kau biasa-biasa Imam Darul Hijrah pula. Ulama yang sangat hebat. Bintang para ulama. Tetapi wallahu a'lam. Kita bukan bintang pun. Kita bukan ulama pun. Tapi 40 soalan orang tanya, 50 kita jawab. Allah Subhanahu. Naudzubillah min dzalik. Ini akhir zaman. Jangan jadikan agama itu seperti masakan. Buat resepi sendiri tak boleh. Agama bukan masakan. Abang Peng masak nasi goreng macam ni. Cik Nazri masak nasi goreng macam ni. Tasnim macam ni. Saudara Azmi Yusof macam ni. Semua Aswad semua masak nasi goreng semua masing-masing perancah masing-masing lah. Nak rasa sedap masing-masing. Agama bukan macam tu. Nanti orang tanya saya satu hukum, saya masak nasi goreng macam ni, saya jawab macam ni. Hukum dia macam ni. Pergi kat Tasnim pula ada resipi dia. Dia jawab macam ni pula. Akhirnya satu soalan 10 jawapan. Imam Malik 40 soalan 16 jawapan. Mana hebat. Alhamdulillah min dzalik. Itu akhir zaman. Sehingga kan menjadi keliru orang awam. Okey. Sampai lebih bahaya lagi di zaman ni, bila dia tak tahu satu hukum, dia tak rujuk mana-mana ulama, mana-mana mujtahid, mana-mana faqih, dia akan kata apa? Pandangan saya haram. Padahal yang tu wajib, dia kata haram. Jauh kan? Tapi disebabkan malu kalau orang kata dia ada PhD kan. Allahumma salli Muhammad. Okey macam tu. Allahumma salli Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Tengok akhlak ulama, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi macam tu. Nabi bila orang tanya soalan, Nabi Allahumma salli Muhammad, kadang-kadang Nabi tanya Jibril pula. Kadang Nabi diam saja. Nabi tunggu. Allahumma salli Muhammad. Allah turunkan wahyu jawab. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi. Pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya soalan. Nabi kata apa? Esok berjawab. Tengok. Allahumma salli Muhammad. Tengok. Esok tak turun wahyu juga. Nabi tunggu lagi. Lusa tak turun. Orang duk main setiap hari. Oi Muhammad kata esok nak jawab. Allah uji Nabi waktu tu. Sebab Nabi kata esok nak jawab. Allah nak uji Nabi. Allahumma salli Muhammad. Maksud dia apa? Jangan tentukan esok. Tu Allah mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejuk sejuk. Tutup aircon ke apa tak? Allahumma salli Muhammad. Okey. Kau nak amal tadi ya? Kena apa gulai ya? Diam ya, tak apa. Tak apa. Okey. Jadi Allahumma salli Muhammad. Tengok para ulama macam tu, para ulama. Allahumma salli Muhammad. Cerita apa tadi hilang lah. Okey, tak apalah. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggu. Nabi tunggu esok tak mai juga wahyu. Lusa tak mai juga. Sampai 2 bulan Nabi tunggu. Tapi Nabi tak jawab. Setiap hari orang kata, "Hai Muhammad, kata akan jawab. Tuhan akan beritahu." Nabi kata, "Aku tak boleh jawab lagi. Tuhan belum bagi tahu apa-apa kepada aku." Maksudnya Nabi sanggup orang kata kat Nabi, tapi yang dalam masa yang sama Nabi tak mau. Nabi jawab dulu pada Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh je pun Nabi nak jawab apa-apa, boleh saja. Tapi itu panggil apa? Orang yang takut pada Allah. Ana atqakum billahi wa akhsyah, kata Rasulullah. Aku orang paling bertakwa di kalangan kamu, dan aku orang paling takut pada Allah di kalangan kamu. Nabi paling takut pada Allah. Nabi tak berani. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, maksud dia apa? Para ulama, para awliya, para salihin, dia utamakan pandangan Allah saja. Dia tak utamakan pandangan orang. Allah SWT macam tu. Okey. Bagi depa, biar kami jatuh di mata orang, tapi jangan jatuh di pandangan Allah. Itu depa. Allah SWT Muhammad. Okey. Allah SWT Muhammad. Kita main game dengan kawan. Allah SWT Muhammad. Masuk azan solat. Kita ni nak pergi semayang nanti kita. Duk jaga semayang. Tiba-tiba kawan kata apa? Bila kita abang nak pergi semayang, kawan kata apa? Hang tunjuk baik pula, duduk dulu. Maksud tunjuk baik. Akhirnya sebab nak jaga hati kawan, tak mau kawan dia ni macam anti dia, macam pandang serong kat dia, dia sanggup cari pandangan kawan, duduk tinggal Allah. Jangan macam tu. Pemuda di zaman ni kena kuat, jangan lemah sangat. Tu panggil lemah tu.
Lebih lemah pada darai lagi tu. Minta maaf lah Allah SWT. Lebih lemah lagi. Allah, lemahnya. Kawan baru beritahu tu. Lembeknya. Pemuda Islam kena kuat. Zaman Rasulullah yang bawa Islam, yang perjuangkan agama Nabi Muhammad, yang pergi berperang, buka negara, yang menuntut ilmu dengan Nabi, semua pemuda semua. Ramai pemuda. Sampai Nabi kata apa? Orang muda tu mereka kuat menyokong kau. Dan banyak berselisih dengan aku orang tua, kata Nabi. Orang tua ni dia akan bagi pendapat banyak sikit. Tak usah lagi kot Nabi ni. Allah senang. Orang muda ni Nabi kita jom perang, jom. Jom dakwah, jom. Tu orang muda. Tapi orang muda di akhir zaman, Allah senang. Allah kata solat, Nabi kata solat. Allah senang Muhammad. Kawan kita apa? Tak usah tunjuk rajin dah. Darai pun tak lemah macam tu. Allah senang Muhammad. Okey ya. Jadi ini bukan nak kasar, ini nak bagi sesuatu kata-kata kadang-kadang perlu terus point terus. Tu nampak. Jadi jangan sampai lemah macam tu. Kena macam mana? Kabang kat kawan, aku nak pergi semayang, minta maaf. Kalau hampa pergi semayang dengan aku pun bagus juga. Jom. Macam tu. Maksudnya apa? Kita tunjuk kekuatan orang muda Islam ikut Rasulullah. Kekuatan kita ikut agama Allah. Kekuatan kita mengaji, kekuatan kita ibadah. Kekuatan kita khidmat pada masyarakat. Kekuatan kita tolong agama Allah Subhanahu wa, tinggikan agama Allah. Tunjuk hebat orang Islam. Itu kekuatan orang muda. Bukan tunjuk kita lemah dengan game, lemah dengan perempuan. Allahumma salli ala Muhammad. Lemah dengan itu, lemah dengan ini. Jangan. Allahumma salli ala Muhammad. Perempuan baru kata macam ni ya. Perempuan kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Dia nak pergi ngaji pondok, ngaji agama. Perempuan tu kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kau pergi mengaji agama, tak mengaji di universiti dengan aku, masuk sama-sama, putus cinta. Oh, lemah. Okey, baiklah, ngaji universiti lah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak salah ngaji universiti, tapi jangan ngaji universiti sebab perempuan, sebab Allah tak apa, kerana Allah. Ini jadi lebih baik macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Macam tu jangan dia tutup aurat, tutup paha semua, tutup tak kira lah dia bersukan tutup aurat kan. Bersukan tutup aurat. Perempuan komen, PM kata apa? Paha kamu tu elok lawa tu, nampak smart tu. Kamu buka kan nampak lebih menarik, lebih smart. Oh, lemah. Balik buka tanggal kan, sanggup tinggal. Tapi insya-Allah dapat hidayah, alhamdulillah. Insya-Allah. Insya-Allah. Okey, jadi Allah SWT. Jadi jangan pemuda Islam macam tu. Lemah macam tu, jangan lemah macam tu. Allah SWT. Bangun kuat, kita kena kuat. Tolak apa yang tak betul macam tu. Okey. Allah SWT Muhammad. Tu jadi kita kena ambil pengajaran daripada kisah-kisah para ulama. Okey, di antara akhlak Tuan Guru Rifai Allah SWT Muhammad, Tuan Guru Rifai ini seorang yang sangat lembut hati. Banyak saya tulis memang tak ada satu malam ni ke sebelah Allah SWT Muhammad. Lembut hati Tuan Guru ni, Tuan Guru selalu nasihat kami macam ni. Tuan Guru kata apa? Tuan Guru kata macam ni, Allah SWT Muhammad, kita kalau boleh nak tangkap ikan, tak usah mengai, kata dia. Mancing. Dia panggil mancing Dia kata kalau boleh guna cara lain. Banyak cara lagi, kata dia. Kata dia, cuba kita jadi ikan tu tengok. Dia nak cari rezeki, nak makan. Dia lapang. Allah SWT. Dia pula keluar dengan anak-anak dia pula nak cari makan, lapang. Allah SWT. Tiba-tiba dia tengok adalah makanan. Tu buat cerita tu. Bila ada makanan, dia pun makan dengan lapang ni, harap rezeki Allah ni bagi ni. Makan, tengok-tengok. Dia punya mulut dah tercucuk ataupun dah tembus dah. Kelupong. Nak makan, lapang. Akhirnya Allah SWT, yang dapat apa? Sakit. Siapa buat tu? Kita. Allah SWT. Dengan anaknya apa semua, tengok mak dia berkenal ke tu, rasa apa? Oh, kesian kat mak. Kalau kita orang pukul mak kita pun, kita binatang ada perasaan. Dia kata, Tok Guru kesian kat ikan tu. Allah SWT, jangan gamak sampai macam tu, Tok Guru tak buat. Tapi bagi orang yang nak mancing, harus saja, boleh silakan, boleh lagi. Tapi dalam bab Allah SWT, satu maqam lagi, maqam ihsan, ni dipanggil ihsan, yang Nabi kata dalam hadis, hendaklah tiap-tiap perkara itu kamu perlakukan ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Dalam khutbah Jumaat lah, innallaha ya'murukum, Allah suruh kamu bil adli, untuk buat apa? Adil, dan juga ihsan. Tiap-tiap perkara Nabi kata kena ada ihsan. Allah Muhammad. Jadi Tuan Guru ni ihsan dia tinggi. Dia selalu pesankan orang dia, tak salah dia mengai, kata dia. Buatlah cara lain tangkap ikan ni, tak kesian kat ikan tu. Tuan Guru ni saya pernah tanya Tok Guru. Saya kata kat Tok Guru, Allah SWT, besar tak sembelih lembu? Saya tanya. Tok Guru, saya sembelih lembu tak? Boleh ajak saya sembelih lembu tak, Tok Guru?
Saya sembang neri dengan Tok Guru kata tu. Tok Guru kata apa? Saya ni nak tengok lembu kena sembelih, saya tak sanggup. Allah senang amat. Masa dia hati dia tu, hati dia. Allah senang hati dia. Hati Tok Guru. Okey. Allah senang. Dan ulama tak sama, ada ulama yang dia tak ihsan dia tak ke arah tu, ke arah lain pula. Dia panggil hal masing-masing, perasaan masing-masing. Okey ya. Dan ihsan Tok Guru ni, belas kasihan Tok Guru ni sangat kuat. Tok Guru ni selalu tegur kami juga. Tegur apa? Orang salah jangan kita pukul. Contoh, orang masuk kampung curi besi. Bila kita dapat tangkap, jangan pukul ramai-ramai. Dia curi tu mungkin dia susah ke apa ke, Allah SWT. Dan dia kalau dia curi, kita tak boleh pukul dia. Yang boleh ambil tindakan pada dia adalah pemerintah atau polis. Masa dia report polis, ambil saja. Polis dapat tindakan. Yang kita pergi pukul ni, siapa suruh? Agama tak suruh. Dalam hukum tak suruh. Masa dia bawa kita pukul ikut hawa nafsu. Kata Tok Guru, setiap penumbuk yang kita bagi, setiap penendang yang kita bagi, semua tu akan ditanya oleh Allah. Kalau nampak kamu tendang dia, nak pukul dia, kena. Allah SWT amat. Jadi agama Rasulullah ni, Allah SWT melarang kita untuk menyakiti orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi kata apa? Muslim itu, iaitu muslim yang baik itu, iaitu seorang muslim yang selamat muslim yang lain daripada min lisanihi, daripada lidah dia. Lidah tak caci maki, tak mengumpat, tak rendahkan muslim yang lain. Allahumma salli ala Muhammad, tak menghina. Lepas tu wayadih, dan selamat muslim lain daripada tangan dia, tak pukul orang, tak buat benda tak elok dengan tangan dia untuk orang muslim yang lain. Itu Islam yang sebenar. Jadi kita bila orang buat salah ataupun orang curi ke apa semua, tak payah pukul. Allahumma salli ala Muhammad. Kecuali dia ada masuk rumah kita, dia lawan dengan kita, kita terpaksa pukul dia kerana nak elak daripada dia, itu lain. Ni yang salah ni, dia call habis kawan-kawan dia, turun sampai satu lori, Allahumma salli ala Muhammad, buat apa? Pukul seorang saja. Allahumma salli ala Muhammad. Lembek orang tu, berdarah-darah orang tu. Tuan Guru Rifai tak bagi macam ni. Dia kata kita kena ihsan pada orang. Dan ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Berapa kali para sahabat nak pukul orang yang buat salah depan Nabi, Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Nabi pun tak bagi. Yang kita ni zaman ni siapa bagi? Siapa yang izinkan? Tu kena fikir tu. Siapa yang buat asaskan benda ni? Ni dalam masyarakat Melayu berlaku benda ni. Jangan buat dah. Kita mengaji jangan buat. Jangan ikut kebiasaan apa yang bangsa kita buat. Tapi kita kena ikut kebiasaan yang Nabi buat. Yang Nabi buat tu. Apa yang adat kita buat tak bercanggah dengan Nabi, kita buat. Yang elok kita buat. Tapi kalau ada bercanggah, tak boleh buat. Banyak di mana kampung kita pergi, dia akan kata apa? Siapa masuk kampung kami curi, pukul yang ramai. Kenapa nak pukul yang ramai? Tangkap dia, telefon polis, selesai. Dan doakan dia dapat hidayah, nasihat dia baik-baik. Boleh jadi malam tu dia taubat, dia jadi wali Allah. Kita pukul dia jadi orang fasik, nyakiti orang. Allah senang. Dia kena pukul, dia mesti insaf kan? Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, ini balasan ya Allah. Nangis-nangis dalam penjara, jadi wali. Yang kita pukul seronok, bangga pula. Aku pukul tu malam tu, pagi dah 10 dah. Fasik. Dah fasik, dia iblis pula. Kenapa dia rasa dia hebat? Iblis takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu sifat iblis. Jangan hati-hati. Jangan pandang orang salah tu kita terus pukul dia. Jangan kita tengok orang maksiat terus hina dia. Jangan. Boleh jadi malam tu jadi wali sebab dia taubat. Tak boleh ya. Tu tunggu jadi fa'i. Sebab tu tunggu jadi fa'i ni, Allah sedang dia tak bagi kita menyakiti orang macam tu. Bahkan tunggu jadi fa'i ni juga dia selalu husnuzan dengan orang yang maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapkan hidayah. Harapkan orang tu boleh berubah, husnuzan. Allah SWT Muhammad. Diceritakan seorang ni dia mengaji di pondok. Ada dia PM kita juga. Dia cerita juga di Facebook dia. Dia mengaji di pondok. Dia mengaji di pondok Allah SWT Muhammad. Dia pun habislah keluar pondok. Keluar pondok balik KL. Dia minat muzik. Akhirnya jadi penyanyi lah. Muzik lah. Mungkin tak tahu muzik di mana dia main, wallahu alam lah. Bas apa? Bas apa? Baskes. Baskes. Allah SWT Muhammad. Mungkin dah jadi baskes. Jadi main kita apa semua tu. Tapi satu hari tergerak hati dia, aku nak ziarah Tok Guru. 3 tahun dah tak pergi jumpa Tok Guru. Akhirnya dia jumpa Tok Guru. Sebelum nak pergi jumpa rumah Tok Guru, dia jumpa kawan-kawan dulu. Tapi hati dia ni nak berat nak jumpa dengan Tok Guru. Kenapa? Rasa kotor lah. Rasa aku ni dah tak ikut Tok Guru lah. Jauh dah aku dengan Tuhan. Maksiat ahli maksiat. Allah SWT. Akhirnya kawan-kawan duk pujuk dia, pergilah jumpa Tok Guru, pergilah jumpa Tok Guru, dah main dah. Akhirnya dia kuatkan hati dia, pergi jumpa dia kata. Sampai duduk. Allah SWT. Dia tengok Tok Guru tengok dia, Tok Guru tanya dia.
apa abang? Betul Tok Guru tanya dia, lah ni dok main muzik di KL. Allah Tok Guru tahu. Dan Tok Guru sebut pula nama dia. Saya tak boleh sebut di sini lah. Allah SWT. Tok Guru sebut nama dia. Tok Guru kata nama sekian-sekian tu main muzik di KL lah ni. Tok Guru tanya dulu tu. Dia terkejut kerana apa? 3 tahun tinggal pondok, Tok Guru ingat nama dia. Ngaji sat saja, tinggal Tok Guru ingat nama dia. Bahkan Tok Guru ambil berat pasal dia. Tok Guru tahu kata dia tengah main muzik. Dan memang tu akhlak Tok Guru. Siapa saja yang pernah mengaji dengan dia, pernah ziarah dia atau pernah duduk sat saja, dia tak akan tinggal kita. Dengan doa dia, dengan ambil berat dia. Kalau ada demai tempat kita, dia akan ziarah kita. Tok Guru jadi fa'i. Walaupun tu murid dia. Saya ada di Tong Dayak ni Haji Hussein, Ustaz Gani, Allahumma salli Muhammad, dan beberapa orang lagi yang pernah saya bawa di ziarah Tok Guru. Bila Tok Guru ni seronok orang mai ziarah, lepas tu setiap kali saya balik pondok, Tok Guru kan tanya, apa abang orang mai ziarah tu? Haji Hussein apa abang? Ustaz Gani apa abang? Tok Imam apa abang? Ustaz Gani masih hidup lagi, orang soleh tu. Tu di antara ulama Kedah juga tu yang orang tak kenal. Dia adalah Tok Guru pada ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz yang banyak mengajar di Kedah ni, banyak ambil ilmu daripada Ustaz Gani. Umur 80 lebih dah. Itu dia mengaji dengan Tok Guru dia yang mengaji di Mekah dulu. Hebat lah. Tok Ustaz Gani tu ulama tu. Dan Tok Guru Rifai pernah kata kat saya, Ustaz Gani tu orang yang banyak ilmu. Bahkan Tok Guru Rifai pernah bawa kitab mai rumah Ustaz Gani yang orang hanya anggap dia imam masjid saja, padahal dia lebih pada tu. Di Tongkai orang kata dia imam masjid saja. Dia bukan imam masjid saja, dia ulama, orang alim, banyak ilmu dia. Allahumma salli Muhammad. Pandai bahasa Arab, ahli dalam bahasa Arab. Kita Arab semua baca. Allahumma salli Muhammad. Tok Ustaz Gani ni pula kelebihan dia apa? Orang yang amal ibadat kuat. Dia setiap hari dia tak akan tinggal Al-Quran, baca Quran rajin. Ustaz Gani pernah kata kat saya, dia kata apa? Allahumma salli. Sebab saya bila dia ajak saya berkhutbah, tu umur 18 lebih kurang, dia ajak saya berkhutbah. Bila kita baca ayat ni, dia akan sambung. Kadang dia kata ini tak betul, baca macam ni. Tu dia macam mana ustaz ni dia boleh tahu? Akhirnya saya tanya dia, kata ustaz hafal Quran? Saya tak pernah hafal Quran, dia kata. Tapi saya ingat Quran. Maksudnya apa? Terlampau banyak baca. Kita kalau baca satu novel ataupun satu apa-apalah, bila banyak baca, ingat. Macam tu, dia akan ingat. Quran macam tu juga, kalau banyak baca, banyak khatam, dia jadi ingat terus. Walaupun tak susah payah untuk menghafal. Allahumma salli Muhammad. Jadi kita saya ingat Quran. Tu ahli Quran tu. Allahumma salli Muhammad. Tu Ustaz Gani ni, dia Allahumma salli Muhammad. Lepas orang solat jenazah, kalau orang jemput dia, jom Ustaz Gani pergi doa Ustaz di kubur kat ayah saya, dia tak pergi. Kan sebab dia tak suka. Dia pernah kata kat saya macam ni, saya tak boleh pergi kubur, kata. Waktu orang duk ni lah nak ke bumi tu, saya tak boleh tengok. Kalau saya tengok tu, saya tak ada cakap apa, saya teriak kat situ. Saya tak boleh, hati saya tak boleh, saya takut, kata lah. Maksudnya apa? Hati tu. Para ulama, para salihin kalau pergi kubur menangis dia apa? Kita pergi kubur, saya isap okok pula atas kubur, gelak-gelak pula. Na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya pergi kubur tu muka lain dah kita ni. Allah, aku lepas ni. Tunggu Jadi Fahim pernah kata macam ni. Dia kata apa? Kita ni kena ingat selalu, kita ni Allahumma salli Muhammad akan berasa seorang sekali duduk dalam kubur. Berasa seorang sekali. Pasti kita akan berasa seorang sekali, kata dia. Siapa tak boleh lepas. Tu gua cakap biasa je, tapi hati kita tu bila dengar Allahumma salli Muhammad. Okay, jadi itu solihin depa ni dengan kubur, depa teriak nangis, tak boleh depa. Allahumma salli Muhammad. Sayyidina Osman pernah satu hari, Sayyidina Osman dia pernah lalu di satu kubur. Dia tengok kubur tu, dia muhasabah diri dia, menangis sampai basah janggut, akhirnya pingsan. Orang tengok, orang angkat bawa di rumah. Dia sedang, orang kata, wahai Sayyidina Osman, pasal apa sampai hang teriak sampai pingsan ni di kubur? Pasal apa? Allahumma salli Muhammad. Tapi waktu mana hang dengar ayat-ayat Quran ataupun ceramah tentang neraka, hang tak teriak pun. Kan hang teriak lah, maksudnya tak sampai pingsan lah, sampai teruk macam ni. Pasal apa cerita pasal neraka engkau tak pingsan, kubur engkau pingsan? Kata dia, Allah SWT, neraka tu lambat lagi cerita, kata dia. Lambat lagi, ribuan tahun lagi, tak tahu bila tu. Tapi kata dia, alam kubur ni adalah yang paling dekat dengan kita. Yang kedua, kata dia, bangkit di mahsyar nanti ataupun dalam neraka, orang akan duduk ramai-ramai, tak takut sangat, kata dia. Ramai ada, kawan-kawan pun ada. Tapi duduk dalam kubur seorang-seorang. Aku takut duduk seorang-seorang, kata dia. Seorang-seorang itu lebih menakutkan. Teriak. Allah SWT, itu Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Itu hal solihin. Takut tengok ambil pengajaran. Kadang-kadang kita tengok yang sambut jenazah ataupun tak gali kubur tu, gelak lagi, melawak lagi. Oh, saya tak boleh tengok macam tu. Kan kita nak sangka buruk pada mereka. Jangan sampai tahap macam tu kita buat di kubur. Lepas tu kita kena tumbuh perhatian kita, muhasabah.
Allah SWT melawak pula sambil tak boleh macam tu. Dan kita kena jaga sama hati orang-orang yang keluarga yang mai iring jenazah tu. Jangan bila kita duk gelak gitu depa rasa macam depa ni gelak-gelak pula, orang duk sedih ni, kan. Pakat ambil pengajaran, yang angkat randa, yang korek kubur, yang masukkan jenazah dalam kubur, yang doakan di situ, yang ziarah, semua kena ambil pengajaran. Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, buat bekalan untuk selepas mati. Macam tu. Okey. Allah Sallallahu Muhammad. Kata Ibrahim Adham, di antara punca matinya hati iaitu seseorang yang tak ambil, bila dia jumpa jenazah, ziarah kubur ataupun dia tengok orang mati di depan dia, dia tak ambil pengajaran, orang ni akan mati hati dia, hidayah tak masuk. Kata Ibrahim Adham, ada 10 semua sebab penyebab hati mati tak masuk hidayah. Di antaranya apa? Kata Ibrahim Adham, di antaranya adalah orang bila tengok orang lain mati, dia tak ambil pengajaran, gelak pula, saya semang harta terus, tapi tak ambil pengajaran, dia pula lepas ni. Seorang soleh di zaman salafun soleh, seorang soleh tu, Allah, dia ziarah orang meninggal, tiba-tiba dia teriak tersesak depan jenazah. Orang kata, "Hei, mana boleh, dan ni tak boleh, haram apa ni, kita beratak apa semua." Kata dia, "Aku bukan menangis derah-derah bukan sebab jenazah ni, tapi sebab diriku sendiri. Aku sedang fikir macam mana nanti aku waktu ni aku duduk di sini, anak-anak tak boleh tolong, kawan-kawan tak boleh tolong, apa pun tak ada. Kalau tak buat amal soleh, waktu ni habislah, tak ada peluang lah. Aku tengah menangisi diriku sendiri, bukan jenazah ni," kata dia. Ya, jenazah ni aku sedih, tapi yang lebih aku sedih adalah diriku. Dia dah lepas dah, meninggal dah, dia dah buat amal soleh dah, tapi aku ni macam mana lepas ni? Takut dia pula. Tu orang soleh. Allah senang kita gelak-gelak di kubur. Alhamdulillah min balik. Allah senang Muhammad. Okey ya. Jadi itu Tuanku Haji Rifai. Allah senang Muhammad. Tu dia ada ihsan, ada kesian kat orang. Okey. Di antara akhlak Tuanku Rifai ni, Allah senang Muhammad, dia suka menziarahi Allah senang Muhammad orang-orang alim ataupun orang soleh-soleh. Contoh kalau dia main ustaz ke, dia pergi mana ke, kalau dia tahu tu orang soleh, kekasih-kasih Allah, ulama ke, dia akan cuba ziarah, dia akan ziarah, mohon doa dan sebagainya. Tuanku Haji Rifai, satu hari Tuanku Haji Rifai dia pernah ziarah Pak Sumit lah. Ada orang cerita juga, bila dia ziarah Pak Sumit, Allah Sallallahu Muhammad, sampai di rumah Pak Sumit nampak Tuanku Haji Rifai main. Pak Sumit turun daripada kursi yang dia duduk tu, kursi khas untuk dia, dia turun, dia suruh Tuanku Haji Rifai duduk atas kursi tu, dan dia turun, dia duduk di kursi yang lebih bawah. Maksudnya Pak Sumit sendiri memuliakan Tuanku Haji Rifai, Allah SWT. Tetapi Tuanku Haji Rifai ni juga memuliakan Pak Sumit, Allah SWT. Itu akhlak ulama. Ulama ni dia tak pernah rasa ulama lain lebih baik pada dia. Dia rasa apa? Pondok tu lebih baik, pondok tu banyak lagi ngaji, ustaz tu banyak lagi ilmu, tu pandai lagi tu. Macam tu dia pak. Hak ustaz nak tok guru pondok lain pula rasa macam tu pula dekat tok guru lain. Itu akhlak ulama. Sayyidina Umar pernah duduk dengan para sahabat Nabi Muhammad. Duduk. Allah, ni kisah-kisah para sahabat Nabi. Bila duduk, tiba-tiba masuk seorang tanya soalan hukum. Tanya ke Sayyidina Umar sebab dia khalifah waktu tu. Sayyidina Umar kata apa? Kamulah jawab. Kamu lebih banyak mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan ini kata apa? Dah. Dia tanya, suruh kawan dia sebelah dia pula. Suruh sebelah. Masing-masing rasa apa? Kamu lebih tahu. Kamu lebih faham. Kamu lebih faham. Allah SWT. Kita, orang ni tak faham, saya faham. Imam 4 mazhab salah semua, saya paling betul. Oh, jauh dengan kehidupan Nabi, jauh dengan kehidupan para sahabat, jauh daripada kehidupan dan sifat seorang ulama. Jauh. Macam ni orang kita nak ambil jadi guru. Kan? Ambil dengan ulama. Dengan ambil orang yang mendakwa saja. Allah SWT. Jadi, Allah SWT Muhammad, sampailah soalan tu semua pakai tama jawab, kembali pada Sayyidina Umar. Jawab juga. Tu dia pak. Tu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut, sangat warak dalam bab ilmu, sangat tawaduk. Okey. Allah Sallallahu Muhammad. Tuanku Haji Rifai ni banyak kali saya kalau nak balik ustaz, dia akan tulis dekat atas. Kita ni soalan ni bertanya ustaz ni bertanya rujuk dia ni rujuk dia ni. Dia suruh kita pergi rujuk. Allah Sallallahu tawaduk. Allah Sallallahu Muhammad. Dia tak rasa macam ni, dia tak rasa apa? Rasa Allah Sallallahu Muhammad, kalau aku bagi tahu kat anak murid aku, kat depa ni kata aku ni tak tahu hukum ni apa semua, depa kata aku ni tak pandai lah, tak ada. Dia ambil peluang tu, nak tahu Allah Sallallahu Muhammad. Ini hadis
riwayat mana kata dia. Kita tanya ustaz ni. Kalau bab hukum ni kita tanya ustaz ni. Tolong ustaz tanya, dia kata. Allah sedih nak tahu. Tawaduk. Okey. Tawaduk. Allah Muhammad. Jadi bila duduk Pak Sumit duduk bawah sikit, akhirnya Tuan Guru Rifai turun daripada kerusi tu, dia duduk bawah. Duduk bawah dengan orang yang pi ziarah dengan dia. Itu akhlak para ulama dan salihin. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Tak ada pegang. InsyaAllah. Okey, di antara nasihat Tuan Guru Haji Rifai, Allahumma salli ala Muhammad, kita masuk sikit nasihat. Siapa pandai bagi tahu, kau nak buka kipas. Buka pelan sikit kipas. Kipas buka pelan lah. Kipas buka pelan. Allahumma salli ala Muhammad. Buka slow. Allahumma salli ala Muhammad. Di antara nasihat Tuan Guru Haji Rifai, kata Tuan Guru, Allahumma salli ala Muhammad, kita bila sakit kena jumpa doktor, kata dia. Ini selalu dia ulang. Kita kalau sakit kena jumpa doktor. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita jumpa doktor, Allahumma salli ala Muhammad, kita akan dibagi tahu sakit kita. Doktor akan abang, kamu sakit ni, kamu sakit ni. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas itu apa? Doktor akan bagi ubat. Balik makan ubat ni, lega penyakit. Tapi kata Tok Guru, Allahumma salli ala Muhammad, kita ini bila doktor dah kata kita sakit ni, doktor dah bagi pandangan nasihat, doktor bagi ubat pula, kata Tok Guru, bila kita balik-balik ubat simpan dalam tiap air tak makan, dia kata sembuh lega. Tak sembuh, sakit juga. Sebab ubat simpan dalam tiap air. Jumpa dah doktor nasihat dah, bagi ubat pula tu, tapi ubat balik simpan dalam tiap air berhari-hari. Kata Tok Guru, tak sembuh penyakit. Dia nak cerita tentang apa ni? Kata dia, kita ni ada banyak penyakit mazmumah, penyakit hati. Hasad, penyakit. Riak, penyakit. Rasa kita lebih daripada orang, penyakit. Allahumma salli ala Muhammad. Kita rasa orang lain lebih rendah, penyakit. Allahumma salli ala Muhammad. Pemarah, penyakit. Bila kita ada penyakit macam ni, kita duduk dengan ulama nasihat kita. Dia bagi tahu, ini sakit ini sakit ini. Dan kita pun merasa memang aku ada. Dan ulama akan bagi apa? Bimbingan, amalan. Dia tak balik semayang bagi cukup. Duha semayang, buat zikir ni 100 kali kasari. Baca ayat-ayat ni sekian-sekian. Tapi kata Tok Guru, kita balik-balik tak buat, tak amal. Macam orang yang dapat ubat simpan dalam tiap air, sama saja. Kata Tok Guru, sampai bila-bila pun penyakit kita tak sembuh. Duk riak. Semayang riak, ujub tetap ada, takabur tetap ada. Meninggikan diri tetap ada. Maksudnya apa? Tok Guru nak ajak kita, Allahumma salli, untuk bersungguh-sungguh kita amal apa saja yang kita dapat daripada guru kita. Supaya apa? Sembuh penyakit kita ni. Selagi mana ada penyakit batin, selagi dah syaitan akan kacau kita. Selagi itulah hidup kita takkan bahagia. Contoh orang ada hasad, tak bahagia hidup dia. Dia tengok orang lebih pada dia, tak senang. Kan tak bahagia tu. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan kalau kita ada penyakit batin yang kita tak ubati, yang kita tak bersihkan dengan zikir dan sebagainya, syaitan akan tekan kita. Syaitan akan main kat kita selalu. Kerana kata ulama, Allahumma salli ala Muhammad, penyakit mazmumah, penyakit batin ni, dia umpama najis. Dan syaitan umpama lalat. Mana tempat ada najis, lalat akan main. Macam tu juga hati kita. Kalau hati kita ada penyakit batin, riya, takabur, apa semua, cinta kasih pada dunia lebih pada Allah Subhanahu Wa Taala, atau apa saja penyakit batin, najis. Waktu tu apa? Lalat main. Apa tu lalat? Syaitan. Syaitan nak main ganggu, tak ada main. Dia tengok orang dapat lebih, syaitan main. Syaitan tahu ni ada hasad, dia baru kata ni ada hasad, macam mana? Dia main hurung. Dia main hasut lagi tambah. Dia orang tengok tu kawan hang tu. Bang senang. Dia lebih pada hang tu. Hang tak boleh biar hang kena buat sentau dia. Hang kena buat satu. Hang jangan biar macam tu. Syaitan main. Tapi bagi para awliya dan salihin yang dah habis, dia bersihkan dah hati dia daripada Muhammad hasad, dia akan bahagia. Dia bahagia saja, syaitan tak kacau dia. Dia tengok orang dapat lebih, dia kata apa? Allah bagi kat dia tu. Dia tengok orang tu dapat lagi, Allah bagi kat dia. Sentiasa hati dia tu bahagia, selesa. Okey. Jadi selagi mana kita ada penyakit batin, kita tak selesa. Allahumma keluar masjid, kasut hilang. Batin ni ada apa? Kasih pada harta lebih lagi daripada Allah. Kasih harta boleh, tapi kerana Allah. Tapi dia kasih harta semata-mata. Batin nak ada penyakit. Keluar tengok, kasut tak ada. Tak bahagia dah kalau penyakit hati dah. Macam mana? Kasut hilang tak ni. Tak bahagia dah.
pening sampai 2-3 hari duk pekat kasut. Tapi orang yang hati bersih, ada sabar, ada ridha, kelak-kelak kasut hilang, dia senyum saja. Allah ambil balik, kata dia, alhamdulillah, Allah senang. Allah uji ni, Allah nak bagi sabar, bila sabar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahagia dia. Okey, bahagia. Sebab tu solihin, awliya, waktu mana kita jumpa depa, muka depa bahagia saja. Kalau kita serabut pun boleh bahagia dengan melihat para awliya dan solihin. Kenapa? Hati depa bersih, bahagia. Allah senang. Okey. Allah senang Muhammad. Jadi itu di antara nasihat Tuan Guru, dia minta kita sungguh-sungguh beramal apa saja yang kita amalkan. Allah senang. Tuan Guru Rifai ini dia sangat mengambil berat bab makanan. Tok Guru ni dia pesan kalau nak basuh makanan, daging ayam ataupun ikan, basuh betul-betul kata dia. Jangan biar ada darah. Dia nak bersih betul makanan, baru kita buat taat. Kata Tok Guru, kalaulah Allahumma salli ala Muhammad, kata Tok Guru, ada orang kata basuh betul-betul tak sedap, tak manis lagi. Tok Guru kata tak apa, buh perencah, buh garam, buh gula apa semua, lagi sedap lah kata dia. Tak apa, yang penting bersih. Yang penting bersih. Dia utamakan kebersihan. Itu nasihat dia. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Di antara akhlak Tuan Guru, akhlak menyambut tetamu. Tuan Guru bila sambut tetamu, ra'i sungguh. Pertama sekali kalau kita ziarah Tok Guru, akhlak dia apa? Allahumma salli ala Muhammad. Dia ra'i kita lah, senyum apa semua. Lepas tu setiap orang tu dia akan tanya nama. Nama apa tau? Daripada mana? Allahumma salli. Ini nama apa? Ini nama apa? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, bila tanya nama, Allahumma salli ala Muhammad, dia sembang apa-apa. Kadang-kadang tak sembang, cakap sikit-sikit saja. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, kadang-kadang orang yang mai ziarah dia tu cakap banyak. Tu tak cakap banyak. Kadang yang mai tu cakap banyak. Kadang-kadang mai macam nak ajak Tok Guru pula. Tok Guru, kitab ni, dia ni, Tok Guru tahu lagi satu kitab ni dia. Oh, macam Tok Guru tak baca lagi kitab tu. Contohlah, Allahumma salli ala, seolah-olah nak bagi tahu kat Tok Guru pula. Tok Guru kitab ni, kitab ni, kitab ni, kitab ni. Tok Guru Rifai akhlak dia macam mana? Dia buat macam dia tak pernah tahu. Oh, tu. Oh, bagus kitab tu. Macam tu. Allahumma salli ala. Kata ulama, kita ni Allahumma salli ala, kena ikut akhlak Nabi. Di antara akhlak Nabi tu apa? Nabi tak pernah potong cakap orang. Bahkan Nabi marah kalau sahabat potong cakap orang. Contoh seorang sahabat mai cerita kat Rasulullah sekian. Ada seorang sahabat lain kata apa? Nabi dah tahu tu. Ataupun dia kata apa? Kamu jangan cakap, ataupun dia pula nak mai cakap dengan Nabi, potong. Nabi marah. Nabi kata, biarkanlah sahabat kamu selesai dulu bercakap, barulah kamu bercakap. Itu akhlak Nabi. Tok Guru ni dia tak potong orang ni. Dia tak kata macam ni. Dia kata apa? Maksudnya kitab tu sebenarnya saya ada kat rumah saya tu. Dia tahu dah tu. Tak kata begitu. Sampai orang ni puas cakap. Dia duk, masya-Allah, masya-Allah. Akhlak Allah Subhanahu. Bahkan kata ulama, kalaulah orang mai tipu kita, mai cerita tipu, dalam masa sama kita tahu yang tu cerita tipu, kata ulama, jangan kamu kata kat dia, cerita ni aku dah tahu dah, bukan macam ni. Cukup kamu kata apa? Oh, masya-Allah, ya, masya-Allah. Maksudnya apa? Kata ulama, ini akhlak yang halus. Sebab apa? Sebab kita lebih mementingkan silaturahim. Kalau kita terus kata, kamu penipu lah, dia dah kurang hubungan dengan kita. Allah, malu aku nak buat cerita tipu dia, tapi dia tahu lah, segan. Lepas tu tak sembang dah, duduk diam. Apa tak orang cakap dah. Contoh Tasnim nak main di rumah Azmi Yusof kan, titik awal. Dia tengok depan tu orang insiden, orang belah seorang makcik jatuh dekat kedai nyok Iswandi. Bila jatuh makcik tu luka dekat kepala sikit. Azmi pun dah tengok dah tadi, dia nampak dah, oh luka kat kepala, tak apa, pergilah. Dia balik rumah. Tasnim baru lalu pula, dia tak tahu kata Azmi dah nampak. Bila lalu, Tasnim pun niat hati, pergi pun nak pergi cerita kat Azmi, kata makcik tu kena belah sampai pecah, hancur dari kepala dia, sampai orang kutip pula otak dia. Nak tambah lah, nak tipu cerita. Bila Azmi duduk di sini, Tasnim main bawa muka, dia kata la haula wala quwwata illa billah. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makcik tu berkecai kepala dia. Tadi saya kutip satu-satu dia punya otak dia. Nak tipu Azmi. Anda nampak? Kita kata ulama, di antara akhlak yang halus, kita akui dia. Masya-Allah, astagfirullah. Dia pun rasa, dia percaya pada aku, Allah sendiri tak tahu lagi. Kata ulama, kita akui kerana apa? Yang pertama nak jaga silaturahim, akhlak kita. Silaturahim tu kita utamakan. Yang kedua, kata ulama, sebenarnya kita tak rugi. Kenapa? Bukan kita yang tertipu, dia yang tertipu. Kenapa? So, dia tak tahu, kita tahu. Dia tipu lah, dia yang kena tipu sebenarnya. Faham tak?
sebenarnya dia yang kena tipu. Maksudnya kita tak rugi apa-apa. Tak rugi apa. Yang penting silaturahim jaga. Itu akhlak ulama. Berapa ramai kita bila kawan kita nak main cerita, kita kata apa? Aku dah tahu ni. Jangan macam tu. Walaupun kita dah tahu, kita hangguk senyum, oh macam tu. Jangan hampakan kawan kita nak cerita apa-apa pun. Dia main cerita, kita kata, oh saya dah ngaji tu, saya dah tahu. Jangan. Kesian kat dia, hampa dia. Itu akhlak Tuan Guru Haji Rifai. Dia raih, oh insya-Allah, ya. Oh macam tu, ya, macam tu. Akhlak ya, akhlak Tuan Guru Haji Rifai. Allahumma salli Muhammad. Okey. Bahkan orang bila main ziarah, main jumpa, kadang-kadang minta macam-macam. Ada orang minta nak buat ayat, dia buat ayat. Ada orang minta pegang kepala doa, dia pegang. Bila dah, dia pegang. Ada orang minta ijazah tu, dia bagi. Maksud dia apa yang tetamu dia nak, dia akan bagi. Akan bagi. Itu akhlak. Dia takkan kata, oh ni saya tak boleh bagi. Ni saya tak boleh bagi. Oh ni time dah tak cukup. Tak ada. Senyum, raih, Allahumma salli Muhammad. Itu akhlak melayan tetamu. Allahumma salli Muhammad. Okey. Di antara nasihat Tuan Guru Haji Rifai, Allahumma salli Muhammad, Tuan Guru selalu pesan Allahumma salli Muhammad, dan tunai hajat orang ni juga dia tiru daripada Tuan Guru dia, Tuan Guru Haji Maksudi. Tuan Guru Haji Umar ni orang yang sangat kuat menunaikan hajat orang. Diceritakan Tuan Guru Haji Umar, kalau dia Allahumma salli Muhammad, kalau dia dipanggil kenuri, dia lupa tengah malam baru teringat, kata orang tu panggil dia pergi kenuri, malam tu juga dia akan start, dia akan pergi ke rumah orang tu. Yang penting aku dah tunaikan hajat dia ni. Tu ulama nak tunai hajat. Kita kadang agak rendah. Orang call minggu depan ustaz mai kenuri saya nak. InsyaAllah. Tak pergi pun. Jangan. Ulama ni tak, siapa hajat berada dia akan tunai. Dia akan korbankan waktu dia. Pergi. Kadang dia cancel pula aktiviti keluarga dia. Abang isteri anak dia, hari kita tak boleh pergi nak. Minta maaf sebab ada orang hajat ni. Allah nak minta tolong. Macam tu. Tu ulama ni dia pun nak tiru Rasulullah bagi hajat. Nabi ni nak tunai hajat orang sampai habis. Nabi SAW satu hari Nabi bawa banyak duit, ada dirham dan sebagainya. Allahumma salli Muhammad. Nabi panggil semua orang miskin. Mereka pun beratung nak ambil apa yang Nabi nak bagi. Nabi pun bagi. Bila waktu Nabi bagi tu, mereka asak Nabi sebab takut tak dapat ramai. Ramai takut tak dapat. Asak Nabi sambil bagi, Nabi ke belakang sampai Nabi rapat ke pokok, habis. Nabi kata apa? Minta maaf dah habis dah. Allahumma salli Muhammad. Maksud dia apa? Bagi sampai habis apa yang ada. Tu Nabi SAW akan tunai hajat orang. Bahkan Nabi minta pula orang sampaikan hajat orang lain. Nabi pernah kata dalam hadis, siapa yang Muhammad jumpa dengan orang yang tak boleh jumpa dengan aku, tak boleh mai, ada halangan, tanya mereka apa hajat mereka, sampaikan kepada aku akan tunaikan. Kata Nabi Muhammad. Nak tunai hajat orang saja. Siapa nak tunai hajat orang? Sebab siapa tunai hajat orang, Allah tunai hajat dia. Kita ada apa hajat? Pergilah tolong orang. Tak kira Allah tunai hajat kita. Itu akhlak Nabi. Itu akhlak Nabi SAW. Dalam fahaman dunia, dalam kefahaman ahli dunia, faham apa? Tunai hajat orang, tolong orang rugi, dia kata. Sedekah rugi, infak rugi. Tak, agama Allah kata apa? Infak, tolong orang, tunai hajat orang, Allah akan tunai hajat kita. Allah akan limpahkan rezeki pada kita. Kita nak ikut yang mana? Nak ikut ahli dunia atau nak ikut Allah? Nak ikut Rasulullah? Macam tu. Allah, jangan pernah berkira masalah. Jangan berkira diri kita. Infak, bagi. Allahumma salli Muhammad. Okey. Allahumma salli Muhammad. Tunggu selalu pesan, dia kata apa? Sebelum tu kita pergi sikit akhlak Tunggu dengan anak-anak dia. Tunggu Rifai ni seorang yang sangat tinggi akhlak dengan anak-anak. Anak-anak Tunggu ni pun sangat segan dengan Tunggu. Allahumma salli Muhammad. Tunggu ni Allahumma salli Muhammad akhlak tinggi dengan anak. Di antaranya yang pernah saya tengok sendiri, satu hari saya duduk di pondok, Tunggu panggil saya ke pondok. Dia main ke pondok saya ataupun saya yang pergi ziarah, pergi ke rumah dia, saya tak ingat. Tunggu abang macam ni, dia kata tolong Ustaz, telefon Ustaz tu, telefon orang tu yang saya kenal lah, dia tu tolong minta dia doakan anak saya, dia pergi mengaji, beg dia hilang, dalam tu ada kitab buku-buku dia. Saya tengok muka Tunggu risau. Lepas tu Tunggu kata kat saya macam ni, Tunggu kata apa? Allah tolonglah sebenarnya hilang ni, kata dia, tapi kesian dekat anak tu, dia kata kulah kesian kat anak, kata dia, sebab buku-buku dia semua dalam tu dia nak periksa pula lepas ni. Maksud dia apa? Saya tengok dia tu dia nak usaha untuk anak dia tu dapat balik beg tu. Dia usaha suruh telefon orang ni, minta orang ni doa, minta ini Tunggu Rifai. Dia tak senang saat dia bangun tak. Ni kenal tak? Allah sedar. Tolonglah kita tolong Tunggu betul tu.
tok guna Allah SWT anak dia tu Allah SWT dapat apa yang anak dia nak. Maksud dia apa? Akhlak. Macam tu juga akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat sayang pada anak-anak. Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Allah SWT. Nabi kata apa? Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga aku. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunai ya. Dia Tuan Guru Rifai pernah Allah SWT Muhammad pernah satu hari anak dia accident patah apa ni, dia duduk hospital tunggu Allah SWT. Sepatutnya tak payahlah, tunggu pihak hospital kan, tunggu kan. Sepatutnya tak payahlah, maksud dia apa, adalah anak-anak lain, orang lain boleh tunggu, anak murid pun boleh tolong tengok asal. Tapi dia nak kasih sayang seorang ayah tu, jaga keluarga tu, dia hargai anak dia tu. Dia tak pandang anak dia betul saja, dia hargai anak dia. Anak dia tu yang kecil tu, saya tengok waktu zaman kami mengaji, Allah Muhammad, tiap-tiap pagi Tok Guru akan pergi hantar naik motor, tengok naik motor hantar anak pergi sekolah apa semua kan. Tu sayang, walaupun dia Tok Guru tapi dia tak panggil, tak pakai khadam, dia tak abang kat khadam dia, hantar saya anak aku. Ada juga Tok Guru macam tu, tak apalah, silakan, dia mungkin ada kerja dia. Tapi Tuan Guru Rifai dia terhadap keluarga dia sangat baik. Tiru Nabi Allah SWT. Sampai keluarga anak-anak pun segan kat ayah dia. Ayah baik sangat, tunai Allah SWT, jaga anak-anak, jaga isteri apa semua, okey ya. Sayang keluarga Allah SWT. Orang lah ni sampai tahap dah tak peduli, dah tak ambil berat sangat pada anak dia, tak macam tak bernilai anak dia, sampai tahap ada yang suruh mengasuh terus ya. Serah terus kat orang. Mak saya buat cari duit, ayah saya buat cari duit, anak serah kat orang. Anak tu duduk dengan orang akidah dia macam mana ke, agama dia tu agama apa ke, dia tu fahaman apa ke, dia tak peduli. Janji anak aku ada tempat duduk tumpang cukup. Allah. Balik kerja bila anak nak mesra dengan ayah, Allah SWT, dia pandang anak dia tak berapa nak bernilai. Dia buat apa? Dia bagi handphone, dia pergi main situ, game. Dia type sini, kerja sini, rehat tidur. Akhirnya anak tu dididik membesar dengan orang lain dan juga membesar dengan handphone, gadget. Kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, itulah puncak anak dahaka. Sebab bila kita hantar orang lain mengasuh, yang kedua kita tak asuh dia di rumah, tersibuk dengan kerja, bagi handphone dia duduk sudut lain, kita duduk sudut lain, anak ni akan jadi dahaka kerana apa? Kurang kasih sayang pada mak ayah. Dia akan sampai tahap dia boleh buang mak ayah dia di rumah orang tua. Kenapa? Hang dulu aku kecil-kecil yang tak jaga mana pun. Sejak aku kecil hang tak mengasuh dah. Waktu mana aku nak kasih sayang dengan hang, bagi game saja, bagi aku handphone saja. Hang tak peduli, hang tak nilai aku. Hari ni aku tak ada nilai. Mak ayah tu akibat dia kalau didik anak macam tu. Jadi di antara bahaya didikan anak bagi pada orang sepenuhnya, bahayanya apa? Anak-anak kurang kasih sayang pada mak ayah. Kena hati-hati, bahaya. Jangan duit sangat nak cari apa dunia ni. Nak apa sebenarnya? Allah bagi dah semua dah. Allah bagi iman, Allah bagi Islam, Allah bagi nyawa, Allah bagi makan elok, cukup dah. Nak apa sangat, nak cari apa sangat? Kalau pun nak cari lebih, kena ada untuk akhirat. Tolong orang ke apa semua. Jadi untuk diri sendiri, lama mana kita nak hidup? Allah sana. Kalau kaya, lama mana nak rasa nikmat? Lepas tu nak pergi mana? Mati. Lepas mati, lepas tu nak buat apa? Panjang lagi sana. Hidup nak kaya, nak cari duit, nak kaya. Tak ada. Itu semua tipu daya dunia saja. Okey ya. Allah Muhammad. Okey, jadi Allah Muhammad tunggu dengan anak-anak dia. Dan nasihat terakhir kita ambil pada hari ni, kita panjang dah. Tunggu satu nasihat kan. Tunggu kalau baca kelebihan-kelebihan dalam hadis, fadilat-fadilat, tunggu kan kata macam ni. Tunggu kata apa? Dia kata hang nak dapat pahala macam ni pun orang yang buat khusyuk lah, bukan buat saja kata dia. Kalau kita nak fadilat macam yang Nabi sebut ni, kata dia, tak boleh buat saja tapi hati kena ada ikhlas, kena khusyuk, kena buat faham dengan makna dia. Maksudnya apa? Tunggu selalu mendidik anak murid dia, buat apa pun hati kena sekali buat. Dia panggil ibadat zahir dan ibadat batin. Ibadat ada dua, ibadat zahir, ibadat batin. Kalau kita semayang, jangan semayang saja, batin usaha khusyuk, jaga niat ikhlas. Allah SWT, hati kena usaha banyak ingat Allah, rasa Allah kurnia kita boleh semayang, rasa Allah melihat tu kita dah semayang tu. Dia didik kata dia, kalau kita buat saja tanpa peduli hati kita, tak dapatlah pahala yang macam disebut fadilat-fadilat tu. Kata dia, fadilat tu bagi orang yang buat ikut Nabi. Apa itu ibadat ikut Nabi? Bukan hanya dia panggil rokok macam Nabi, sujud macam Nabi, itu memang kena ikut Nabi. Ibadat yang ikut Nabi kata ulama, iaitu zahir kita ikut Nabi, batin ikut Nabi. Nabi kalau semayang ikhlas, Nabi semayang tak harapkan orang kata dia ahli semayang atau tak, Allah saja. Nabi kalau semayang, Nabi jaga khusyuk, jaga hati dia. Kita dalam semayang tu pula, ada setengah orang semayang tu dia buat waktu kesempatan dia nak fikir benda lain.
Waktu lain dia sibuk nak fikir, dia banyak kerja. Semayang lagi dia tak dan fikir nak semayang, kira duit dan semayang, fikir nak semayang saya nak buat apa. Sebab nak semayang tenang kata dia, tenang. Nak semayang ni kan tenang, jadi Allah SWT dia tak boleh ke tu. Dia bila semayang saja, yang lain semua tak ada. Jadi tunggu nak kita anak murid dia Allah SWT Muhammad ikut betul-betul Rasulullah cara amal. Sebab tu ada ulama kata macam ni, ulama kata apa? Siapa yang ibadat zahir saja, batin tak ada ikhlas, batin tak ada khusyuk, batin tak ada ingat Allah, kata dia bid'ah ibadat tu. Kenapa tak ikut Nabi? Ada ulama kata bid'ah. Allah SWT bid'ah ni bukan macam orang duk kata dia bid'ah. Allah SWT di antara bid'ah juga kita jadi orang zahir saja, batin tak ada. Sedangkan Nabi zahir dan batin, zahir dan batin. Nabi buat kerja, batin ikhlas. Nabi semayang, batin khusyuk. Nabi sampaikan ilmu, batin takut pada Allah. Ada zahir batin, zahir batin. Itu ulama-ulama didik kita macam tu. Ni dia nak hati kita itu Allah SWT hati yang baik. Allah SWT. Jadi insya-Allah banyak lagi kalau kita nak kongsikan. Allah SWT mudah-mudahan itu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita boleh dapat iktibar dan kita dapat amalkan nasihat-nasihat dan juga kisah-kisah para aulia, para salihin. Mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.